Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam wacana Falsafah Sains Islam siri yang keempat, insya-Allah. Dan pada kali ini kita membawakan tajuk yang lebih berat lagi, iaitu persoalan epistemologi. Dan tajuk epistemologi ini sebenarnya diajarkan di universiti, dia tak diajarkan di sekolah yang rendah daripada universiti seperti di sini. Tapi di sini sebenarnya tajuk epistemologi ini kita dah belajar dah berdasarkan buku doktor dan rujukan yang lain. Jadi secara asasnya pada sini dah belajar, cuma faham atau tidak kita kena ulang hari inilah. Dan epistemologi ini saya ingat saya belajar dengan doktor, tapi kuliah doktor yang paling memberi kesan kepada saya ialah kuliah doktor yang paling lengkap saya ingat tentang epistemologi ini ketika doktor bertangkan di Aceh, di Awaniri Aceh. Saya ingat masa yang panjang di depan pensyarah dan sebagainya, dan pensyarah di sana memberi ulasan balas kepada kuliah doktor. Dia kata ini kuliah yang cukup lengkap yang boleh dijadikan silibus untuk satu slot untuk pengajian. Jadi inilah asas epistemologi. Jadi dengan tidak faham epistemologi ini menyebabkan kita tercari-cari macam mana pendidikan Islam, macam mana dimasukkan sains Islam dan sebagainya. Sebab itu epistemologi menjadi asas kepada pembentukan ilmu. Dan epistemologi itu sendiri maksudnya ialah pengelasan ilmu. Jadi kita nak buka sekolah, kita nak susun sistem, kena ada epistemologi yang betul. Sebab itu wacana hari ini sebenarnya wajib dituntun oleh semua pengusaha model-model sekolah Islam, pondok ke, tahfiz dan sebagainya, perlu tuntut supaya kita lihat apa yang hendak kita kemukakan kepada masyarakat. Baik doktor, sebelum kita pergi kepada yang lebih jauh kepada epistemologi, doktor, kita nak lihat sikit tentang ilmu itu sendiri. Asas pada epistemologi ialah ilmu itu sendiri. Bagaimana pandangan tentang ilmu itu? Sila doktor. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajmain. Apabila kita bercakap tentang epistemologi, izinkan saya mulakan dengan ayat Quran yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Mujadalah. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dan nescaya Allah akan angkatkan orang yang berilmu daripada kamu, daripada umat Islam, dan mereka yang diberikan ilmu beberapa darjat. Mereka beriman dan mereka yang berilmu daripada kalangan kamu diberikan beberapa darjat. Inilah keindahan ilmu dalam Islam, kelebihan yang cukup banyak, dan di antara ilmu yang paling tinggi ialah hikmah. Dan cukup indah kalau kita mengatakan bahawa falsafah ilmu Islam ialah sebagaimana tersusun dalam kalimah ini, kun aliman au muta'alliman au mustaman au muhibban li'ilmi wa la takun khamisan ila akhirih. Dan hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu, atau orang yang pelajari ilmu, atau orang yang mendengar ilmu, atau orang yang cinta ilmu. Yang akhir inilah yang namanya falsafah, ialah muhibbal ilmi, muhibbal hikmah, cinta kerana hikmah, cinta ke ilmu ialah falsafah dalam konteks maksud yang kita masukkan dalam konteks ini. Dan mempelajari ilmu dengan kecintaan, subhanallah, seperti ikan dalam air yang tak mungkin tidak suka untuk keluar daripada air tersebut. Kehidupan dia dalam air. Ikan berada dalam air dan itulah kebahagiaannya. Demikianlah seorang penuntut ilmu yang belajar kerana cinta ke ilmu. Belajar kerana muhibbal ilmi. Dan apakah ada di antara kalangan pelajar kita yang sekarang mereka belajar kerana cinta ke ilmu, atau mereka terpaksa mempelajarinya dan mereka ingin lulus dengan cepat dan meninggalkan dunia ilmu. Sedangkan maksud falsafah Islam itu sendiri ialah maksudnya cinta ke ilmu dan tidak ingin keluar daripada ilmu tersebut, hatta dalam apa sekalipun, daripada lahat sampai ke liang lahat. Itulah masa selang ilmu yang dipelajari dengan penuh kecintaan. Kita lihat ulama-ulama besar kita yang kadang-kadang terlupa untuk berumah tangga kerana sibuk dengan ilmu. Dan contoh Syekh ataupun Imam Nawawi kita, Syekh Daud Fatani, yang tidak pernah berkahwin, yang memang menumpukan seluruh kehidupan untuk ilmu. Dan inilah kecintaan dan sukar untuk kita lahirkan pelajar yang cinta ke ilmu. Belajar ke sekolah, ke universiti, ke college bukan untuk sijil, bukan untuk
degree, tetapi untuk cinta ilmu. Dan ilmu adalah sebagaimana yang Allah mengatakan, dia mengangkat darjah seorang yang beriman, yang berilmu, darjat yang bertinggi. Dan ilmu lah penyuluh kebenaran dan penyuluh hidayah yang kita masukkan sebagai kecintaan ilmu ini. Adapun mereka yang belajar ilmu kerana terpaksa, sebagai kebanyakan pelajar kita hari ini, mereka hanya inginkan sijil. Apabila dapat sijil, maka berakhirlah ilmu mereka. Alangkah malangnya. Mereka seperti burung dalam sangkar, yang sentiasa mencari jalan untuk keluar daripada sangkar tersebut. Inilah sifat belajar kita hari ini. Mereka belajar kerana terpaksa, bukan kerana mereka cinta ilmu. Tetapi syarat untuk dalam konteks falsafah Islam, sains Islam, ialah belajar kerana cinta ilmu. Dan hari ini hampir tidak ada ciri yang kita masukkan sini. Dan itulah keindahan perkara yang lepas, tetapi kita mungkin dapat kembalikan semula sifat yang masukkan dengan cinta ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazru illa ulul albab. Di sini dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan bahawa Allah menganugerahkan, memberikan hikmah kepada siapa yang didaki. Maksudnya tidak semua orang dapat hikmah. Apakah hikmah? Kita akan lihat insya-Allah tajuk selepas ini. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Apabila dia diberikan, seorang itu diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang melimpah. Wa ma yazaru illa ulul albab, dan tidak mengambil peringatan ini kecuali mereka yang bersifat ulul albab. Kita lihat di sini Allah gandingkan di antara hikmah dengan ulul albab. Ulul albab dalam ayat lain mengatakan mereka yang berzikir, berfikir untuk melihat keagungan ciptaan Allah. Dan tarif-tarifan lain yang kita dapati dalam Al-Quran. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup indah. Bahkan hikmah ialah ilmu yang paling tinggi. Bahkan ada ulama yang mentafsirkan hikmah itulah hadis Rasulullah. Al-Quran sebagai Alkitab dan hikmah ini sebagai panduan yang ditafsirkan oleh Rasulullah tentang Al-Quran itu sendiri. Dan hikmah itulah sifat Rasulullah sendiri. Dan apa yang disebut Rasulullah, perbuatan Rasulullah adalah hikmah. Itulah sebahagian daripada pentafsiran. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat apakah maksud hikmah sebelum kita lihat epistemologinya. Dan kalau kita lihat ahli tafsir sebenarnya, umpamanya Ibn Abbas, dia mengatakan bahawa, izinkan saya baca tarif yang asalnya. Apakah hikmah? Hikmah hiya al-ma'rifah bil Quran fiqhuhu wa naskhuhu wa muhkamatuhu mutasyabuhu wa gharibuhu muqaddamuhu wa muakhiruhu. Subhanallah. Itulah maksud daripada hikmah, ialah tentang ma'rifah Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu sendiri. Tentang faqihnya dan kekepahamannya dengan nasah dan nasihnya, muhkam dan mutasyabihannya, gharibnya, ayat manakah datang kemudian, itulah sebahagian daripada ilmu. Dan itulah sebenarnya ilmu yang dikaitkan dengan hikmah, ialah ilmu Al-Quran itu sendiri. Itu pandangan Ibn Abbas. Bahkan kita lihat Mujahid mengatakan bahawa hikmah hiya al-fiqhu fil Quran, sama dengan Ibn Abbas, bahawa kepahaman Al-Quran itu adalah hikmah. Dan orang yang diberikan hikmah dalam konteks ini, dia dapat memahami Al-Quran dalam erti kata yang sebenarnya. Dan hikmah ialah satu tahap ilmu yang paling tinggi dalam konteks ini. Dan tuan-tuan, kita lihat apakah yang disebut oleh Imam Nawawi mampanya. Imam Nawawi mengatakan bahawa hikmah ini satu sifat yang diibaratkan dengan ilmu yang ahkam, yang lengkap, yang kukuh. Dan dalam kata asalnya hikmah ibaratun an ilmi muttasaf bil ahkam mushtamal ala ma'rifah billah tabaraka ta'ala masuk binafsi basirah wa tazibtan nafs wa tahqil haqq wal amal bih wa sunan ittiba' wal hawa al batil wal hakim man lahu dzalik. Cukup indah tarifan yang diberikan oleh Imam Nawawi, ialah ilmu yang disifatkan dengan hukum hakam yang sangat lengkap, yang lengkap dengan ma'rifah kepada Allah Ta'ala, dan disertai dengan nafas, basirah, perasaan dalam yang bersih, dan pembersihan jiwa, dan membenarkan yang benar, dan masukkan yang palsu, beramal dengan ilmu yang benar itu, dan menghalang daripada kebatilan. Dan siapa yang punya sifat itu, maka dialah Al-Hakim, maksudnya dia yang punya hikmah. Itu pandangan Imam An-Nawawi. Dan Ibn Qayyim, dia cuba perluaskan hikmah bukan saja kepada Al-Quran semata-mata, tetapi kepada setiap perbuatan yang mengikut kaedah yang tepat. Hikmah mengikut Ibn Qayyim ialah fa'lun ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Hikmah ialah perbuatan yang selayaknya dalam bentuk metodologi yang sepatutnya
pada waktu yang tepat. Itulah maksud hikmah dalam konteks Ibn Qayyim umpamanya. Dan kita lihat tarifan lain yang diberikan oleh Al-Farabi yang sangat minat dengan falsafah sains Islam. Dan dia melihat dalam sudut yang lain. Dia sudut daripada ilmu-ilmu Al-Kuniyah. Dia mengatakan bahawa Al-Hikmah itu ialah sifat daripada alam semesta yang Allah ciptakan dan pengkaji yang mengkaji tentang alam semesta ini. Dan kata-kata asalnya dia kata hiya ilm maujudat. Ini ilmu tentang kauniyah, ilmu tentang alam semesta. Bima hiya maujudah. Dari segi ontologinya, ilmu tentang universe berkaitan dengan ontologinya, tentang kewujudannya, dan wa furuha tan kasmu ila hikmah ilahiyah wa tabiiyah wa mantiqiyah wardiyah. Dia lebih umum dalam konteks falsafah Islam. Dia mengatakan ilmu ini terbagi pada 4. Hikmah terbagi pada 4, iaitu ilmu ketuhanan, ilmu sains tabii, ilmu mantik, dan di matematik. Di sisi Al-Farabi, mantik dan matematik sains ialah ilmu yang digabungkan sebagai ilmu hikmah yang berakhir dengan untuk mengenal ilahiyah. Mengenal ketuhanan ilahiyah yang disebut dalam bahasa ilahiyah, dalam bahasa barat mereka maksud sebut metaphysics, dan maksudnya lah alam di sebalik alam. Alam yang gaib, alam yang tidak dapat kita lihat, tetapi kita dapat justify dengan alam yang wujud. Kita dapat menjustifikan pencipta kepada alam yang cantik ini. Tentulah ketuhanan yang Maha Esa. Dan itulah maksud Al-Farabi, dan dia lukis epistemologinya. Inilah epistemologi yang dibina oleh Al-Farabi. Dan ini juga diambil sebahagian daripada falsafah Islam, yang setiap ilmu itu berfungsi kepada matlamat akhirnya. Matlamat akhirnya ilahiyah, iaitu ketuhanan yang disebut di barat sebagai metaphysics. Metaphysics maksudnya beyond physical world, maksudnya alam di sebalik alam yang kita dapat lihat. Alam ketuhanan, alam yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Di dalam metafisik ini juga ketuhanan yang dikaitkan juga dengan akal, dengan takdir, kebahagiaan, bahagian juga tidak dapat lihat, dan malaikat, perkara-perkara yang gaib, syurga, neraka, psikologi, dan akhlak dan etika. Itu termasuk dalam ilahiyat. Dan ini ialah sebagai matlamat akhir dalam pengajian setiap ilmu yang berkaitan dengan alam semesta, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Kuniyah. Dan dalam konteks ini, matematik sebagai ilmu intermediate, ilmu pertengahan yang menghubungkan sains tabii dengan alam ketuhanan. Maksudnya ialah bagaimanakah matematik menjustifikan kewujudan Allah yang Maha Satu berdasarkan kepada ciptaan Allah yang disebut sebagai sains tabii. Sains tabii ini dikategorikan sebagai sains hayat, biologi, fizik, kimia, kosmologi, geologi, geografi, perubatan, kaji cuaca, kejuruteraan, farmakologi, botanik, zoologi, optik, dan sebagainya. Itulah konsep ilmu yang paling rendah, iaitu ilmu tentang alam semesta yang tergabung, yang kita sebut sebagai sains moden hari ini, yang dikategorikan oleh Al-Farabi sebagai ilmu yang paling rendah dalam konteks dibandingkan ketuhanan. Dan ilmu pertengahan ialah ilmu perhujahan, ilmu akal, iaitu ilmu mantik, ilmu matematik, aritmatik, astronomi, aljabar, trigonometri, mekanik, dinamik, kalkulus, musik, dan sebagainya. Dan inilah yang disimpulkan oleh Al-Farabi, dan ini menjadi sebahagian daripada perbincangan kita hari ini. Bagaimanakah setiap ilmu yang kita lihat dalam alam semesta ini, kita mesti berakhir dengan ketuhanan, melihat kecantikan matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, ketepatannya, dan kita berhujah bahawa setiap yang teratur, yang cantik, yang tersusun, mesti ada penyusunnya, dan penyusunnya lah Allah SWT. Itu termasuk dalam 3 kategori, iaitu sains ilmiah, matematik, dan ilahi, ataupun metafisik. Itulah barangkali sebagai pendahuluan kepada pengenalan epistemologi, dan rajah ini kita panggil epistemologi. Epistemologi lah bagaimanakah ilmu itu dikelaskan. Bagaimanakah setiap ilmu itu ada ranking dia, ada hierarki dia, yang disusun oleh ilmuwan untuk menunjukkan yang manakah yang asal, yang manakah yang usul, yang manakah yang matlamat, yang manakah ilmu alat. Dan inilah yang dipaksakan sebagai epistemologi. Dan dalam bahasa mudah, epistemologi ialah ilmu tentang ilmu. Kalau biologi, ilmu tentang hayat, geologi, ilmu tentang bumi, tetapi epistemologi cukup indah. Epistemologi lah ilmu tentang ilmu. Ilmu tentang pengetahuan, ilmu tentang pengetahuan hikmah, ilmu dan sebagainya. Maka itulah yang disebut oleh
alam semesta oleh Pak Al-Farabi. Kalau kita melihat alam semesta yang cantik, yang tersusun indah, dan setiap titik dalam gambar ini ialah satu bintang. Dan subhanallah, satu galaksi saja yang berputar dengan begitu indah, cantik, dan dia melambangkan kekuasaan yang penciptanya. Yang pencipta Allah SWT. Daripada kita melihat alam semesta ini berhujah dengan ilmu mantik. Sebab itulah Al-Ghazali menjadikan mantik sebagai ilmu yang asas untuk kita kenal ilahi. Allah menganugerahkan kita akal, dan akal disusun pemikiran berdasarkan mantik, dan akhirnya dipandu wahyu kita dapat mengenali siapakah pencipta kita. Alam semesta yang indah inilah sebagai asas kepada kajian yang kita sebutkan sains, falsafah sains Islam, ialah mengkaji alam semesta dan berakhir dengan ketuhanan. Dan kalau kita lihat secara umum, umpamanya Ibn Khaldun, dia lebih luas, dia membahagikan ilmu kepada dua kategori yang besar. Satulah ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu wahyu. Yang satu lagi ilmu empirical, ilmu akliyah, ilmu nakliyah. Dia bagi pada dua. Bukan datakomi ini bukan satu pemisahan abadi, tetapi menggambarkan banyaknya besarnya ilmu Islam, epistemologi Islam ini, maka dia kategori kepada dua, tetapi tak pernah terpisah di antara dua-duanya. Jangan kita sangka bahawa apabila Ibn Khaldun mengatakan dua ilmu, dua kompartmen, dua tempat yang berbeza, tetapi sebenarnya dia hanyalah melihat dari segi epistemologi, yang kedua-duanya harus disepadukan, diintegrasikan, sehingga kita mendapat satu paduan epistemologi, kajian ilmu, hierarki dan sebagainya sebagai satu permulaan kepada kajian lebih lanjut tentang ilmu-ilmu yang dikaitkan dengan ilmu Islam. Dan itulah barangkali permulaan kepada perbincangan kita. Silakan. Jadi membahas tentang ilmu ini sendiri, bahawa kecintaan kepada ilmu itu adalah asas untuk belajar sebenarnya. Dan 7 tahun doktor yang menguruskan sinar sebenarnya sampai ke tahap kita boleh melihat perbezaan pelajar yang cintakan ilmu dengan pelajar yang memang tak minat untuk belajar, tapi belajar sekiranya terpaksa, mak ayah suruh belajar, dan biasanya pelajar ini tidak lama berada di sinar. Sebab di sinar, siapa yang sukakan ilmu, siapa yang bijak, dia akan merasa seolah berada di sinar seperti berenang, ikan yang berenang dalam air, yang dia tidak akan keluar daripada air tersebut. Tapi mereka yang berada dalam sinar tak minat belajar, seperti burung yang meronta-ronta untuk keluar, dan akhirnya kita akan keluarkan mereka. Itu dia di sinar. Sebab itu di sinar sendiri pun kita tidak boleh memberikan semua ilmu. Kita cuma latih pelajar untuk mencintai ilmu, dan bila cukup ilmu alat, insya-Allah mereka akan ke Mesir, ke Universiti Al-Azhar, dan menimba lebih banyak lagi ilmu. Jadi kita melihat epistemologi ini dengan hierarki-hierarki yang disebutkan, saya boleh gambarkan bahawa epistemologi ini sebenarnya ialah tangga-tangga ilmu. Kalau kita nak naik tangga, kita lompat tu, mungkin kita jatuh. Tapi ini adalah tangga yang perlu kita ikut supaya kita capai ke matlamatnya. Itu gambaran yang lebih ringkas lagi. Dan kita juga melihat ini, sekiranya tangga ini kita buang sebahagiannya. Misalnya kita nak metafizik, tapi kita buang matematik, kita buang sains tabi'i. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian besar sekolah-sekolah agama misalnya, kan? Maka bagaimana kita nak mencapai metafizik tanpa matematik dan sains tabi'i? Ini sebenarnya benda baru yang saya start duduk di Mesir, doktor, baru saya mula faham tentang sains Islam melalui banyak ulama di sana, dan saya faham tentang sains tabi'i dan kaitannya dengan metafizik. Tetapi yang paling sukar pada saya ialah bagaimana matematik pun ada kaitan dengan metafizik. Itu saya tidak dapat di Mesir. Saya dapat dengan berguru saya dengan doktor, dan itu yang kita mula faham. Jadi doktor, mungkin kita nak ambil sikit, mungkin ramai yang mendengar ni tak dapat gambaran macam mana matematik ini boleh dikaitkan dengan ketuhanan, dengan syurga, neraka dan sebagainya. Sedangkan matematik kita lihat sebagai just a numbers, nombor saja, angka, dan sekadar untuk pengiraan. Tidak ada kesan ketuhanan dalam matematik. Mungkin kita boleh huraikan sikit, doktor. Silakan. Ya, terima kasih. Kita lihat dalam gambar ini, kalau kita lihat dalam gambar ini, matematik itulah kombinasi pada aritmetik, ilmu tentang pengiraan, geometri lah ilmu tentang alam semesta, mantik tentang pemikiran, astronomi tentang alam langit, algebra ialah tentang bagaimanakah pengiraan, pesaka dan sebagainya, trigonometri dan sebagainya. Bermaksud ilmu tentang pengiraan ini satu benda yang kecil dalam matematik, iaitu pengiraan dipanggil aritmetik. Pengiraan hanyalah satu juzuk yang sangat kecil dalam matematik. Matematik ialah perujahan. Dan geometri ialah satu daripada unsur matematik, dan saya ingin berkongsi dengan para pendengar sekalian, bagaimanakah geometri digunakan oleh ahli falsafah sains Islam untuk mengenali ilahi. Kita lihat dalam geometri dia ada 4
askara yang asas. 4 objek bentuk yang asas. Yang pertama adalah bulatan, yang kedua adalah elips, dan parabola, hyperbola. Inilah alam semesta. Kalau kita kenal 4 ini, seluruh alam semesta kita ini dicipta oleh Allah dalam bentuk 4 ini. So, kalau kita dapat perhatikan seluruh alam semesta. Saya bagi contoh. Kita lihat bagaimanakah matematik menukarkan bentuk geometri tadi ke dalam bentuk algebra. Dan parabola ada rumus dia, elips ada rumus dia, hyperbola dan parabola masing-masing ada bentuk dan sebagainya. Dan ini menggambarkan bahawa alam semesta ini diciptakan Allah dalam bentuk ini. Umpamanya, bumi yang mengelilingi matahari. Dan jalannya adalah elips. Dan kita dapat kira bilakah matahari akan terbit hari esok. Esok belum datang, tetapi kita sudah dapat kira melalui ilmu falak, ilmu matematik. Dan kita dapat lihat bahawa seluruh alam semesta ini melalui orbit yang sangat-sangat spesifik. Dan mereka adalah merupakan bentuk elips. Elips adalah geometri dan setiap objek di langit ini berbentuk geometri. Dan keindahan ciptaan Allah inilah yang kita dapat justify bahawa yang tersusun, yang berjalan dengan tepat ini, tentulah ada penyusunnya dan kita berakhir dengan ilahiyah, iaitu ketuhanan dengan perhatikan geometri yang ada dalam semesta ini. Geometri asalnya diasaskan untuk kita kenal ilahi. Matematik diasas untuk kita kenal ilahi. Tetapi sekarang, matematik tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Sedangkan ahli sains Islam menggabungkan matematik ialah sebagai alat untuk kita menjustifikan kewujudan Allah melalui ciptaannya. Kita lihat ini adalah elips. Dan kita bayangkan P itu titik bumi dan F itu ialah matahari. Dan daripada kanan ke kiri anti-clockwise, maka bumi berputar sampai pada tempat dia tenggelam, kita dapat kira, dan itulah ilmu falak yang dapat meramalkan bilakah petang ini matahari ghurup dan kita buka puasa, sedangkan petang ini belum berlaku, tetapi kita sudah dapat mengira berdasarkan matematik, dan keindahan inilah yang kita berakhir dengan kewujudan ilahi yang sangat agung yang menciptakan langit-langit, bumi, matahari, bintang dan sebagainya. Dan kita lihat umpamanya galaksi yang Allah ciptakan di langit, dan kita boleh transform dia, kita boleh gambarkan dia secara geometri seperti gambar yang ada sebelah kanan. Bermaksud untuk mengkaji galaksi, kita bawa galaksi itu ke dalam bentuk geometri. Geometri yang menggambarkan galaksi ini, dia digambarkan oleh berpuluh-puluh, beratus-ratus rumus yang sangat indah. Dan melihat sebelah kanan, tuan-tuan, subhanallah, kita akan berakhir dengan subhanallah kalau kita mengenali tentang ilmu geometri. Ilmu geometri ialah untuk kenal keindahan ciptaan Allah yang sekarang sudah hilang di masa ini. Sehingga cikgu di sekolah, pensyarah di universiti tidak pernah menggabungkan, dan geometri adalah untuk geometri. Geometri bukan untuk mengenal Allah. Dan kita lihat bagaimanakah keagungan ciptaan Allah yang digambarkan dengan bentuk geometri yang cukup indah. Kita lihat. Inilah geometri yang daripada luar datang masuk ke dalam dan berpusing, dan akhirnya seperti kulit siput, dia semakin lama semakin kecil, dan inilah menggambar ciptaan Allah, iaitu galaksi. Untuk kenal galaksi ini, kita harus transform ke dalam bentuk geometri. Dan ini kita panggil sebagai spiral. Spiral ke dalam, dia ada sifat sepunya di antara geometri ini dengan perwakilannya dengan galaksi yang cukup mega di atas. Dan kita mengkaji lihat bagaimanakah kesatuan sifat alam semesta. Kalau di langit, kita lihat dia menyerupai galaksi, dan dia dapat kita ringkaskan dengan bentuk spiral dengan rumus matematik sebelah kanan. Dan sekarang kita lihat tumbuhan di depan rumah kita juga mengikuti sistem yang sama. Bahkan dia punya curvature, iaitu kelengkungan itu, menggambarkan kelengkungan yang sama. Dan ini menggambarkan bahawa pencipta galaksi dan pencipta pokok ini dah datang sama. Sebab dia guna desain yang sama. Dan kita berakhir, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan itulah matematik Islam. Kita mengkaji geometri dan kita berakhir dengan keagungan ciptaan ilahi. Tuan-tuan lihat bunga matahari ini. Dan bagaimanakah Allah susunkan biji-biji benih bunga matahari dan banding dengan pokok ini.
Dia menggunakan rumus yang sama. Dari segi geometri, dia menggunakan rumus yang sama. Dan rumus itulah rumus yang dipatuhi oleh galaksi. Bermaksud galaksi pokok ini dan pokok Marnadi menggunakan rumus geometri yang sama. Dan Allah mempamerkan kecantikan artistik ciptanya melalui bentuk geometri yang cukup agung. Dan tuan-tuan, cuba kita bayangkan, bentuk yang semakin lama kita kaji, kita lihat, kita bukan lagi dapat melihat bunga ini, kita melihat keagungan ilahi. Itulah pelajaran matematik. Dan matematik ialah ilmu untuk kenal Allah. Itulah yang diagungkan oleh saintis Islam dulu, yang sudah tidak ada dimensi ini dalam dunia moden sekarang. Apabila saya cuba perkenalkan ke dalam dunia akademik hari ini, dia kelihatan sangat janggal. Kita lihat tuan-tuan, DNA kita, Allah bentukkan dalam satu pusingan yang sama. Pusingan yang sama sebagaimana Allah ciptakan galaksi. Maksudnya dari segi geometri, bentuk yang sama. Dan inilah antara spiral dan bulatan, parabola dan hyperbola. Dan begitu cantik, dan inilah identiti manusia yang Allah jadikan sebagai satu untuk renungan dan betapa agungnya ciptaan Allah. Kita lihat bagaimanakah planet berputar dalam cakrawala masing-masing, dalam orbit masing-masing. Dia berputar daripada kanan ke kiri, from right to the left. Dan ini kita panggil orientasi yang positif. Yang clockwise ataupun pusingan jarum jam itu kita panggil anti kepada pusingan yang sebenarnya. Alam semesta sunnatullah daripada kanan ke kiri. Berputar daripada kanan ke kiri, anti clockwise, ikut lawan jam. Dan itulah yang bergerak di seluruh dunia. Bahkan bulan berputar daripada kanan ke kiri, bumi berputar pada kanan ke kiri, dan iPhone berputar pada kanan ke kiri, dan kita lihat galaksi berputar pada kanan ke kiri. Bahkan galaksi ini dipercepatkan dan dia berputar pada kanan ke kiri. Dan sebagaimana umat Islam yang bertawaf dengan Kaabah dalam bentuk geometrinya daripada kanan ke kiri. Dan inilah yang kita sebut bahawa kesatuan sifat yang Allah ciptakan di langit dan bumi. Dan subhanallah, setiap di langit dan bumi mereka sedang bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, bertasbih kepada Allah seluruh yang ada dalam bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati, bertasbih kepada Allah seluruh yang ada dalam bumi. Langit bertasbih dan umat Islam juga sedang bertasbih, sedang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarikalah. Benda yang sama di atas di bawah umat Islam dengan baju ataupun dengan kain kafan, dengan kain ihram, berputar mengelilingi Kaabah sama seperti sebiji bintang yang berputar mengelilingi black holes. Dan inilah fenomena yang sama menunjukkan bahawa tawaf haji ialah datang daripada Allah yang sama. Seluruh kesatuan alam merupakan satu gerakan yang sama dan satu sistem menggambarkan satu pentadbiran. Bagaimanakah kita bertawaf umpamanya di kanan ke kiri, melambangkan kesatuan alam semesta keseluruhnya bergerak daripada kanan ke kiri. Dan tuan-tuan, kita lihat ilmu geometri. Ilmu geometri yang diasaskan oleh Islam, dia bergerak daripada kanan ke kiri. Cuba tengok bagaimanakah kita susun dan kita kira sudut daripada kanan ke kiri, pasti Y ke X. Dia bercanggah dengan jam yang dibina oleh Barat. Sebab kita bina daripada kanan ke kiri. Sudut diukur daripada pasti X ke pasti Y. Positif. Kalau sebaliknya negatif. Ini buktinya bahawa ilmu trigonometri dibina bukan oleh Barat. Sebab orientasi Barat daripada kiri ke kanan. Sedangkan kita umat Islam daripada kanan ke kiri. Dan ilmu trigonometri ini, ilmu falak ini, diasaskan daripada kanan ke kiri. Bermaksud bukan diasas oleh orang Barat. Sebab orang Barat bekerja daripada kiri ke kanan, kita daripada kiri, dan sebenarnya trigonometri diasaskan oleh umat Islam. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat Al-Buzajani. Abul Wafa Al-Buzajani adalah pengasas ilmu trigonometri yang tak pernah disebut dalam buku teks matematik. Sebab apabila umat Islam yang mengasasnya, maka Barat akan padam nama Islam itu dan dia ambil intisari ilmu itu. Umpamanya sains A plus B, cosine A plus B, tangent A plus B, semuanya diasaskan umat Islam. Tujuanlah untuk mengira tentang bulan bintang, waktu solat dan sebagainya. Dan value system dalam ilmu ini ialah untuk melihat kecantikan, keindahan ciptaan Allah untuk kegunaan umat Islam, termasuk ibadah. Tuan-tuan, bumi juga berputar daripada kanan ke kiri. Dan tidak ada satu pun di atas langit dan bumi kecuali mereka berputar dalam arah sama. Kita lihat planet dan elektron yang kecil yang tak nampak dengan mata berputar dari kanan ke kiri.
Seluruh rumus yang dibina dalam sains kuantum, dalam fizik kuantum, menggunakan asas bahawa elektron berputar dari kanan ke kiri. Tidak ada satu pun di langit dan bumi kecuali sedang bertasbih. Mereka patuh kepada Allah. Dan setiap yang Allah telah takdirkan, mereka tidak pernah membantah. Itulah matematik Islam. Dan jantung kita juga, darah bergerak dalam bentuk yang sama. Daripada kanan ke kiri, anti-clockwise. Menunjukkan bahawa pencipta manusia adalah Tuhan yang sama. Dan kita lihat laba-laba buat sarang. Tuan-tuan tengok hati-hati. Perhati betul-betul. Dia tak mula daripada kiri. Dia boleh daripada kanan ke kiri. Dia patuh kepada Allah yang mencipta, yang mentakdirkan. Kalau kamu nak buat sarang, mulakan daripada kanan ke kiri. Pusing kanan ke kiri. Anti-clockwise. Dan setiap yang kita temui di langit dan bumi, semuanya dalam bentuk kanan ke kiri. Satu pun tidak ada daripada kiri ke kanan. Kecuali yang dilakukan oleh British, semuanya daripada kiri ke kanan. Jam British daripada kiri ke kanan. Jam Islam dari kanan ke kiri. Dan British dengan Islam bercanggah head-on collision. Dan yang Islam adalah sunatullah. Dan yang Barat adalah anti-sunatullah. Yang menjadi sistem dalam matematik Barat hari ini ialah sistem jam yang mengikuti anti-sunatullah. Sedangkan sunatullah daripada kanan ke kiri. Tuan-tuan tengok dalam sukan. Bagaimanakah ahli sukan lari? Dia lari daripada kanan ke kiri. Anti-clockwise. Sebab sukan bermula di Spanyol. Spanyol nama asalnya Andalusia. Dan dia mengikut sistem Islam. Begitu juga dengan jalan. Dan kita lihat dalam konteks kita umat Islam, Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iza akala hadukum fa'kul biyamini. Apabila seorang pada kamu makan dengan tangan kanan. Iza syariba falyashrab bi yaminihi. Kalau minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kul bi shimalihi. Yasubu bishimalhi. Dan yang syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Seperti Syekh ini, dia minum dengan tangan kiri, dan rakyat Malaysia hampir separuh makan dengan tangan kiri. Kalau kita perhatikan di restoran umat Islam di Malaysia, semuanya ikut syaitan, sebab yang makan sebelah kiri ialah syaitan. Sebab itulah semua orientasi Islam daripada kanan ke kiri tidak pernah bermula dari kiri ke kanan. Tuan-tuan, di dalam geometri kita dapat lihat keagungan ciptaan ilahi. Dan kita lihat setiap amalan yang baik semua daripada kanan ke kiri. Apabila kita masuk masjid, apabila kita sikat rambut, apabila kita potongkan kuku dan sebagainya, semuanya dimulakan dengan kanan. Bila kita bersalam, mesti kita bagi tangan kanan pada kawan kita, bukan tangan kiri. Tetapi tuan-tuan, British tetap British. Dia anti sunatullah. Bila dia datang ke Melaya, tanah Melayu namanya, dia ajak kita pegang pisau dengan tangan kanan, pegang garpu dengan kiri, dan makan dengan kiri. Makan cara syaitan. Ini makanan standard dalam negara kita. Pegawai-pegawai diasuh dalam etiket makan. Dan kita diajar makan dengan kiri, makan macam syaitan. Dan kita menentang sunatullah. Sunatullah ialah makan dengan tangan kanan. Dan subhanallah tuan-tuan, British datang, dia menukar seluruh sistem Allah kepada sistem mereka, iaitu mula dengan kiri. Apabila mereka berbaris, mereka kata daripada kiri, cepat jalan. Tengok, dia mengubah sistem yang Islam suruh mula dengan kanan, dia mula dengan kiri. Setiap jam dia buat daripada kiri ke kanan. Dia berjalan daripada kiri ke kanan. Dan jalan dia jalan sebelah kiri. Sedangkan Islam berjalan sebelah kanan. Ini gambar di Spanyol. Berjalan sebelah kanan, termasuk Amerika. Yang berjalan sebelah kiri ialah British, Malaya, Singapura dan India. Seluruh dunia berjalan sebelah kanan mengikut sunatullah, dan seluruh negara Islam berjalan sebelah kanan, kecuali negara kita. Sebab kita di bawah sistem British yang mulakan dengan kiri, termasuk berbaris daripada kiri, cepat jalan. Dan kita amal sampai sekarang walaupun kita sudah merdeka. Maafkan saya para tentera sekalian, saya ingin tunjukkan bahawa value dalam perbuatan kita ini sentiasa ada. Value yang sunatullah atau value yang anti sunatullah. Bahkan kita lihat dalam roundabout dalam negara Islam semuanya daripada kanan ke kiri, sunatullah. Tetapi tuan-tuan, British dengan empire-nya, dia mula pada kiri. Dan kita akan bertembung apabila kita pergi ke Spanyol umpamanya, yang pernah berada di bawah Islam. Perancis, kemudian kita lihat semuanya continental, semuanya yang dipengaruhi Islam, mereka berjalan sebelah kanan. Tetapi British menukar sistem ini kepada kiri. Dan itulah yang kita amalkan di negara kita tercinta. Di dalam fizik ada kita panggil Maxwell Rule, yang apabila kita putar ke kanan,
kanan kiri, dia naik ke atas. Ini adalah sunnatullah. Kita tidak layak mengatakan hukum Maxwell, yang layak adalah sunnatullah. Tetapi barat, tetap barat, apabila mereka temui hukum Allah, mereka mengatakan hukum Newton, hukum Maxwell, sedangkan umat Islam tidak pernah menamakan dengan mereka. Sebab mereka mengetahui ini sistem yang Allah ciptakan. Oleh sebab itu, inilah sunnatullah. Dan selesai. Dan barat, dia mengambil hak Allah kepada namanya, umpamanya hukum Maxwell, hukum Newton, hukum Kepler, dan mereka mengambil hak Allah kepada nama mereka. Dan ini kemudian ditiru oleh sebahagian daripada umat Islam yang juga bangga untuk menamakan hukum Allah dengan namanya, dan berbeza antara kita dengan mereka. Itulah barangkali epistemologi Islam, geometri sebagai contoh, dan geometri mengajar kita. Akhirnya ilmu geometri kita dapat mengenal keagungan ciptaan ilahi yang cukup agung, termasuk orientasi dan keindahan yang tercipta dalam semester. Allah ciptakan dalam bentuk geometri. Dan belajar geometri, kita kena alam. Nak kenal alam, kena belajar bahasanya, bahasa geometri. Kalau kita pergi negara Cina, kita kena belajar bahasa Cina untuk belajar Cina. Tetapi bila kita nak kenal alam yang Allah ciptakan, belajar geometri, itulah sains Islam. Mereka belajar geometri ialah untuk kenal siapakah pencipta alam semesta ini. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh melihat Tuhan secara zahir. Kita tak mendengar suara Tuhan, kita tak bercakap dengan Tuhan. Tetapi untuk kita mengetahui Tuhan itu wujud dan apa yang Tuhan mahu kata kepada kita, selain melihat dalam kitab Allah, kalamullah, sebenarnya geometri adalah bahasa Allah yang membolehkan kita faham ciptaan Allah ini dan apa yang Allah cuba kata kepada kita. Sebab itulah geometri ada satu subjek yang cukup penting. Dan matematik secara umumnya adalah subjek sebenarnya yang paling dekat dengan ketuhanan. Satu benda yang kita tak pernah tahu, dan saya sendiri tidak pernah berminat dengan matematik, dan menjadi subjek yang paling saya benci suatu masa dahulu. Anehnya sekarang saya sudah mula membaca matematik, pernah membeli buku-buku geometri dan sebagainya for dummies untuk ulang balik apa yang dikehendaki oleh geometri ini dan bagaimana kita melihat. Sebab tu mau tidak mau di sini pun saya pasarkan subjek matematik mesti ada. Tidak boleh kita buang, dan sains pun begitu juga. Jadi sebenarnya kesukaran kita, saya sendiri sebenarnya dan ramai lagi suka melihat sains matematik Islam ini kerana kita tidak melihat bahawa matematik itu asalnya daripada umat Islam. Dan kita sepenuhnya, saya sendiri sebenarnya beranggapan semua yang ada dalam matematik datangnya daripada barat sepenuhnya. Tidak ada langsung dalam minda saya bahawa orang Islam, ulama Islam boleh matematik, malah ulama Melayu pun boleh matematik. Jadi mungkin kalau kita dedahkan sedikit asal usul matematik ini, yang asalnya daripada umat Islam, mungkin ahli matematik yang berada di luar sana yang boleh lihat bahawa matematik ini sangat-sangat Islam. Silakan Doktor. Ya, kita lihat satu contoh yang saya bawa di sini ialah kita lihat contoh daripada ilmu algebra. Dan ilmu ini diasaskan oleh Muhammad Musa bin Al-Khazmi, orang daripada Rusia sekarang. Dan dia ada anak muridnya bernama Fibonacci yang pakai serban sama seperti dia. Satu masa dulu untuk belajar algebra, semua dunia pakai serban dan jubah. Sebab yang mengasaskan ilmu ini ialah umat Islam. Macam sekarang. Kalau dulu semuanya bangga pakai jubah dan serban, walaupun dia bukan Islam, hari ini kita bangga, kita pakai cara barat, tie dan baju kot. Dan sifat manusia sama saja. Ketika umat Islam maju, maka mereka ikut umat Islam. Orang Eropah selalu pakai serban dan jubah, walaupun mereka bukan Islam. Termasuk Fibonacci, yang kita lihat gambar dia pakai jubah dan serban. Sebab bila belajar matematik, mesti pakai serban, pakai jubah. Itu sifat satu masa dulu. Sebab ilmu algebra diasaskan oleh umat Islam. Dan tujuan asal ilmu ini diasaskan ialah untuk ibadat umat Islam, untuk syariat umat Islam, termasuk untuk pembahagian pesaka, untuk pengiraan zakat, untuk pengiraan berbagai-bagai pengiraan, perkongsian dan sebagainya, pengairan yang dilakukan oleh umat Islam. Dan kita lihat bagaimanakah kitab pertama algebra ini ditulis oleh Muhammad bin Al-Khazmi. Cuba kita lihat apakah sebab dia tulis. Dia tulis permulaan kitab dia Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita ada buku matematik bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dan dia tuliskan lagi hadza kitab iktabahu Muhammad bin Muhsin bin Al-Khazmi wa abtahu bi anna qala ala kulli ni'matihi ma huwa alu min mahasibihi ila akhirih. Dia bermula dengan kalimah Allah. Bacalah dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah ada dalam algebra.
kita lihat bagaimanakah orang terdahulu memulakan bacaan dengan kalimah ilahi. Dan untuk tujuan menyelesaikan masalah umat Islam, termasuklah pesaka, maka kita lihat rajah yang pertama yang dilukis oleh Al-Ghazmi yang sebelah kanan untuk membahagikan tanah mengikut faraid Islam. Dan akhirnya ditukar oleh Barat untuk menjadi persamaan kuadratik. Kuadratik maksudnya persamaan berkaitan dengan pesaka. Bila kuadratik telah hilang konsep Islamnya sebab dipadamkan value roh Islam itu di Barat dan diperkenalkan secara sekular, sehingga kita merasakan matematik tak ada guna-guna dengan ketuhanan, sedangkan dia bermula dengan ayat Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari hadzal unsayain. Dan Allah wasiatkan tentu kepada kamu pada anak lelaki dan anak lelaki perempuan, yang lelaki 2 kali bahagiannya daripada anak perempuan. Fa in kunna nisan fawqa sanataini falahunna thulutsu ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abayli kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad wa in lam yakul lahu walad warithu abahu bil thuluts ila akhirih. Ini ialah ayat Jibrah. Al-Jibrah bermula dengan ayat surah An-Nisa. Itu sebab dikaji dengan penuh nilai Al-Quran dan untuk menyelesaikan masalah Islam. Tetapi hari ini Al-Jibrah tak ada kena-mengena pun dengan Islam. Tak ada mengena dengan ketuhanan, tak ada mengena dengan kitab fiqh, dan dia dianggap sebagai ilmu yang value free. Tak ada ilmu, tidak ada nilai sama sekali. Dan kita lihat bagaimanakah umat Islam menamakan X-2 diperkenalkan oleh Al-Ghazmi dengan nama mal. Mal maksudnya harta peninggalan pesaka. X-3 dipanggil karbon, iaitu Kaabah. Kaabah itu ada 3 dimensi, X, Y, X. 3, tinggi, lebar dan panjang. Maka disebut sebagai karbon, maksudnya Kaabah. Objek yang bentuk seperti Kaabah dipanggil X-3 sekarang. X-4 dikatakan malin dan seterusnya. Maka Barat menulis AX-2 tambah BX, sedangkan Al-Ghazmi mengatakan wal juzur wa amwal tu'adul adad. Maksudnya AX-2 tambah BX sama dengan C. Itulah yang dikaji di seluruh dunia. Tetapi dia adalah ilmu yang bermula dengan ilmu para Islam. Tetapi guru pensyarah yang mengajar ilmu algebra pun tak pernah mengetahui bahawa ilmu yang diajar itu berasal daripada surah An-Nisa. Tuan-tuan, cuba lihat ahli matematik Barat. Termasuklah dalam kurunnya ke-19. Euler sebelah kiri, Gauss. Euler sebelah kanan, Gauss sebelah kiri. Semuanya mesti pakai serban apabila belajar matematik. Pengaruh daripada Islam. Dan sebagaimana kita sekarang, apabila nak bercakap untuk masuk parlimen, mesti pakai baju seperti Barat, mesti pakai tie dan pakai kot, sebab budaya Barat, parlimen Barat yang kita agungi sekarang, ya sama seperti matematik yang diagungkan oleh orang Barat dulu. Orang Barat mesti pakai jubah, pakai serban bila nak belajar matematik. Dan inilah things are the past. Mereka telah berhilang dan sekarang mereka mengaku itu ilmu yang mereka punya. Mereka mengambil dari Islam dan kita lihat bagaimanakah penyelesaian diberikan oleh Al-Ghazmi. AX square plus BX plus C equal 0. Ini diajar di seluruh dunia, tetapi mereka tidak pernah sebut ini hukum Al-Ghazmi. Mereka sebut ini algebra. Dan tuan-tuan lihat, penyelesaian X equal square root B over 2 square plus C minus B over 2. Dan tuan lihat square root itu, simbol square root itu ialah huruf jim. Diberikan oleh Al-Ghazmi sebagai jazar dan diambil jim, dan sampai sekarang pun square root masih menggunakan huruf jim. Huruf jim yang terbalik. Dan ini semuanya value di dalam algebra. Daripada algebra inilah lahirnya algoritma. Dan kita lihat di University Oxford masih pakai jubah sampai sekarang. Sebab University Oxford dibuka oleh murid-murid Ibn Rushd. Dan di antara murid Ibn Rushd bernama Dimoli, seorang Yahudi, membuka University Oxford berdasarkan kurikulum Islam dan mengambil sistem Islam termasuk pakaiannya. Dan sekarang orang keluar Oxford, dia tak mengaku dia pakai jubah Islam. Dan bahkan seluruh dunia hari ini, hari convocation, mereka pakai jubah sebagaimana ulama Islam pakai jubah. Demikianlah pengiktirafan kepada mereka yang telah lulus diberikan jubah Islam. Dan Oxford masih pakai jubah Islam sampai sekarang, dan mereka mengatakan bukan, itu jubah kami. Sebenarnya mereka berbohong. Bagaimanakah asal usul jubah di University Oxford? Ialah daripada University Paris di Perancis, yang dibawa ke University Lorraine di Jerman dan dibawa ke Oxford oleh murid-murid kepada Ibn Rushd. Tuan-tuan, sejarah telah dipadamkan.
kita lihat istilah-istilah yang ada di barat. Umpamanya nombor sifar dipanggil zero sekarang. Daripada sifar apabila dibawa ke Eropah, mereka tiada istilah. Mereka sebut cipher, mereka sebut ziffer, dan Perancis sebut chiffre, dan Itali sebut zefiro, dan akhirnya British, negara yang paling mundur di Eropah, mengambil daripada Itali, daripada zefiro jadi zero, asalnya daripada sifar. Tuan-tuan, algebra daripada aljabar, azimuth daripada azimuth, cube daripada karbon, cube daripada karbon, cube of cube, al-qatain daripada khatain, algorithm daripada al-Khwarizmi, admiral daripada amirul bah, al-manah daripada al-munah. Tuan-tuan, istilah dalam bahasa Inggeris sebahagian ialah daripada bahasa Arab. Apabila saya sebut demikian, dibantah oleh seorang jurnalis. Dia mengatakan saya seorang yang tidak ada ilmu sebab saya mengatakan kata Inggeris datang daripada Arab, sedangkan dia tidak belajar tentang sejarah. Bagaimanakah istilah-istilah Arab ini masuk ke dalam perbendaharaan Inggeris? Dan dulu Kamus Oxford, setiap perkataan algebra dia tulis dalam bracket AR, maksudnya Arab. Dan sekarang mereka sudah padam. Mereka ingin menunjukkan bahawa mereka lah yang membina ilmu, sedangkan mereka meminjam daripada umat Islam asalnya. Dan ilmu inilah yang berkembang ke Eropah dengan nama algoritma. Dan kita lihat seorang penulis Eropah yang adil, antaranya ialah Sir Thomas Arnold. Dia menulis sebagai berikut. Dia kata, it is highly probable that but the eras modern European civilization will never have arisen at all. Kalau tidak ada orang Islam, Eropah tidak mungkin ada tamadun sedikit pun sampai hari ini. Ini adalah pengakuan bagaimanakah ilmu Islam berkembang ke University Oxford, dan Oxford sekarang lupa sama sekali dia dibina oleh daripada tradisi kurikulum Islam, dan dia mengatakan kami tak ada hubungan dengan Islam sama sekali. Subhanallah, mereka tidak belajar sejarah sebab sejarah telah dipadamkan. Tuan-tuan, algoritma yang digunakan oleh komputer berasal daripada ilmu Al-Khwarizmi, daripada ilmu Al-Khwarizmi. Kaedah Al-Khwarizmi dipanggil algoritma dalam bahasa Arab, dalam bahasa Eropah. Dan daripada inilah dibuatnya komputer HP yang saya gunakan sekarang. Dan inilah yang diakui oleh CEO HP satu masa dulu, namanya Khalid Barwina. Dengar perkataan dia. Dia membuat satu ucapan ketika dia ada model HP yang baru. Dia kata, there was once a civilization that was the greatest in the world. And this civilization was driven more than anything by invention. Its architects designed buildings that defied gravity. Its mathematicians created algebra and algorithm. They were able to build of computers and creation of increation. It doctors examine the human body and found new cures and disease. Its astronomers looks into the heavens, name the stars, and pave the space travel. Tuan-tuan, the civilization was the Islamic civilization, dan dia mengaku bahawa komputer HP yang dia bangga ini bermula daripada ilmu orang Islam. Dia mengakui bahawa komputer yang ada oleh syarikat HP bermula dengan orang Islam. Dia mengakui bahawa kami ambil ilmu orang Islam. Tuan-tuan, apakah akibatnya? Dia dipecat serta-merta daripada syarikat HP. Syarikat HP lah syarikat Yahudi. Dia tidak boleh mendengar pengiktirafan bahawa komputer yang moden ini berasal dari ilmu Islam. Dia tidak mungkin dapat terima. Dan diakui oleh CEO-nya, dan akibatnya CEO-nya telah dipecat. Tuan-tuan, banyak kata-kata yang kita harus belajar bagi mereka yang dapat melihat bagaimanakah umat Islam telah meninggalkan satu ilmu yang dikembangkan di barat, yang akhirnya kita lihat benih ditanam oleh umat Islam tetapi buah dipetik oleh barat, dan siapakah yang lebih penting, yang tanam benih ataupun yang petik buah? Itu persoalan-persoalan dalam falsafah Islam. Dan ini satu lagi akuan yang diberikan oleh seorang penulis, seorang falsafah Perancis yang bernama Joseph Lobon. Dia menulis dalam bahasa Arab seperti berikut. Dia kata, wa iza ma qimatur rijal bijal amalihim kan Muhammad min azm man al-tarikh. Dan kalau kita nak cari siapakah yang paling agung manusia, maka orang itulah Muhammad. Sebab dialah yang meninggalkan satu legasi ilmu yang sangat tinggi yang membina Eropah kemudiannya. Dan tanpa Muhammad tidak mungkin wujud tamadun di Eropah. Dan itu kata-kata seorang ahli falsafah daripada Perancis, tetapi hari ini intelektual mereka menafikan sama sekali. Dan tujuan kita membentuk teknologi ialah untuk kemudahan seluruh manusia dan menghubungkan antara benua dengan benua dengan interstate
that stretch from ocean to ocean. Ini kata-kata daripada HP, daripada CEO HP yang dipecat tadi. Bahawa teknologi ialah untuk kebaikan manusia, bukan untuk menghancurkan manusia. Dan dia sedih apabila syarikatnya telah menyebarkan Trojan. Virus disebarkan oleh mereka. Siapakah yang sebar virus ini, tuan-tuan? Iaitu yang menjual antivirus. Dan dia sangat marah apabila dia mempermainkan dunia, menyebarkan virus komputer dan dia menjualkan antivirus dan dia mendapat wang yang banyak. Inilah permainan kapitalis. Mereka sebarkan virus, mereka akan selesai sediakan vaksin dan mereka dapat kaya berbilion dolar dengan permainan kapitalis, dan ini ditentang oleh CEO mereka yang kita sebutkan tadi kali, Prolina tadi, dan sebab itulah dia dipecat. Tuan-tuan, itulah satu-satu contoh bagaimana geometri, bagaimana algebra yang bermula pada surah Maryam berakhir dengan komputer yang saya guna sekarang. Asalnya surah Maryam iaitu tentang faraid, dan tuan-tuan, kalau kita adil, kaji dengan ikhlas, kita akan bertemu asal usul ilmu ini. Dia datang bersama yang satu. Dan silakan. Sekian. Dan kita melihat ke belakang, melihat sejarah yang telah berlaku sebelum ini, orang akan kata kita bernostalgia, tetapi kita sebenarnya mencari kekuatan. Dan memanglah dalam membentuk sebuah sekolah yang berbeza daripada sekolah lain pun, saya sendiri terpaksa membaca banyak buku-buku dan tokoh-tokoh hebat. Melihat sejarah mereka, mengambil semangat mereka. Suatu bila Dr. hari ini bentangkan tentang kesan-kesan sejarah yang masih ada dalam istilah-istilah dalam bahasa Inggeris pada hari ini yang tak diakui orang lain. Sengaja saya cuba search tadi dalam kamus Oxford, perkataan zero. Dia tulis pada word origin, dia tulis early 17. From France, zero. Or Italian, zero. They are all Spanish from Arabic, sif. Dia sebut begitu. Berarti dia terpaksa juga mengiktiraf bahawa zero berasal daripada sif. Begitu juga perkataan almanak, ya, ditulis bahawa dia dalam perkataan VRO France and medieval Latin from Spanish, Arabic, almanak, daripada bahasa Arab juga. Jadi menunjukkan bahawa mau tak mau mereka terpaksa terima perkataan-perkataan. Okey, silakan. Ada masalah gangguan internet? Okey, tuan-tuan, gangguan internet sedikit. Saya harap dah elok. Dah. Okay. Jadi paling aneh bagi kita ialah kita orang Islam sendiri menolak semua ini dan terlalu berbangga bahawa ilmu sains matematik yang kita belajar ini datang daripada barat dan kita tak bangga ia datang daripada Islam. Malah doktor, perjalanan kita mengkaji tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabari pun menyaksikan bagaimana ulama hebat ini juga pakar matematik yang cukup hebat yang tidak pernah dikemukakan kepada masyarakat, dan doktor menulis buku biografi agung Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabari dan itu sangat memberi inspirasi yang besar kepada kita semua. Jadi itu segi matematiknya. Jadi dari sudut sains pun sama juga, walaupun berkali-kali kita bentangkan kepada orang ramai, sama ada doktor sendiri atau saya sendiri bentangkan di masjid, di surau dan sebagainya, ada yang menerima dengan baik, ada yang perli kita, seolah beranggapan kita bernostalgia dengan benda yang telah selesai dan ini tidak membawa kemajuan kepada masyarakat kita. Jadi bagaimana sebenarnya kaitan antara sains Islam ini dan kemajuan kita pada hari ini? Cuba doktor. Silakan. Iya. Kita lihat bahawa tidak ada hulu, tidak ada hilir. Maksudnya sungai bermula dari hulu, maka ada hilir. Kalau tidak ada pemula, tidak ada yang menyambungnya. Dan itulah ibarat daripada sains Islam. Dan inilah yang dinafikan oleh kebanyakan penulis, termasuk penulis umat Islam sendiri. Dan mereka mengatakan saya adalah bodoh sebab saya mengatakan sebahagian besar daripada istilah sains, daripada kimia, fizik dan matematik berasal daripada bahasa Arab yang digunakan oleh orang barat termasuklah orang Inggeris, maka seorang jurnalis mengatakan saya bodoh. Beritahu saya tidak bodoh. Dan barangkali perkataan itu balik kepada dia sendiri. Apabila saya tunjukkan tadi istilah-istilah yang saya tidak masa ini, kalau boleh ada masa saya boleh tunjukkan istilah-istilah bahasa Inggeris yang diambil daripada bahasa Arab. Yang jelas dalam kamus Oxford masih menuliskan AR
dan edisi yang terkini dihapuskan sebab mereka tidak ingin orang mengetahui bahawa bahasa mereka berasal daripada bahasa lain. Mereka ingin mengatakan bahawa mereka maju tanpa ada pertolongan orang lain. Bahkan kita lihat penulis mereka melihat bahawa kemajuan mereka sangat bergantung kepada orang terdahulu. Dan saya boleh teruskan dengan episod yang ketiga, yang bagaimanakah ilmu yang dikembangkan oleh Islam, iaitu ilmu yang kaitan dengan optik. Kita lihat dalam surah An-Nur ada ayat berkaitan dengan cahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah nurus samawati ma tanurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah, az-zujajah tanha kaqabun duriyun yuqad min sawti mubarakah zaituna la syarkatin wala rubiyah. Yakadu yudhi walau lam tamsatun ila akhir nurun ala nur. Ini menjadi inspirasi kepada seorang tokoh Islam yang bernama Ibn Haytham. Dia kagum bagaimanakah cahaya dan cahaya sebagai petunjuk, dan dia ingin mengetahui apakah realiti cahaya yang fizikal yang disaksikan oleh manusia, yang dipancarkan oleh matahari. Lalu dia mengkaji tentang cahaya ini. Akhirnya dia mengatakan bahawa cahaya daripada atas dimasukkan ke dalam kanta dan direflect ke belakang di retina, dan dia membuat model kamera yang pertama. Dan inilah kamera pertama yang direka oleh Ibn Haytham, tetapi Barat tidak pernah iktiraf. Sedangkan nama kamera itu asal daripada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, apabila Ibn Haytham mengkaji tentang kamera ini, dia melihat bahawa objek daripada luar difokuskan di belakang kotak ini apabila ada satu lubang yang kecil, cahaya masuk. Dan apabila dia tidak ada nama alat ini, dia panggil Baitul Ashbah, iaitu rumah gelap yang ada bayangan retinanya di belakangnya. Apabila dibawa ke Barat dan diterjemahkan dalam bahasa Arab, mereka tidak ada istilah untuk Baitul Ashbah. Mereka sebut kamera obscura. Kamera maksudnya kotak. Obscura maksudnya zil. Maka mereka sebut kamera obscura sampai sekarang. Dan bila kita tanya daripada manakah asal istilah kamera, dan mereka mengatakan bahasa kami asal, sedangkan dia daripada Baitul Ashbah. Dan saya nak tunjukkan bahawa bagaimanakah kajian kamera ini, bagaimana kajian optik ini bermula dengan surah An-Nur. Inilah value kita, inilah roh dalam pengajian sains Islam, bahawa kita bermula daripada sesuatu yang sangat murni yang berakhir dengan aplikasi teknologi apabila kita mengkaji secara mendalam. Dan sekarang teleskop telah diciptakan oleh umat Islam, dan Ibn Haytham telah menceritakan bagaimanakah gabungan kanta-kanta untuk digunakan sebagai teleskop, tetapi Barat berbohong. Dia mengatakan Galileo Copernicus yang memulakan penciptaan teleskop, sedangkan mereka hanya tiru daripada Ibn Haytham. Dan Ibn Haytham disebut di Barat sebagai Al-Hazan untuk menutup nama asal Arabnya, dan mereka latihkan menjadi Al-Hazan seolah-olah dia bukan orang Arab. Tuan-tuan, hari ini kita lihat alam semesta, kajian tentang langit kosmos menggunakan kamera yang sangat canggih, dan dia digunakan untuk mengambil objek daripada langit ke bawah, dan kita dapat maklumat yang banyak. Dan kita ingat bahawa dia mula daripada teleskop yang sangat sederhana, dia bermula dengan kamera yang sangat sederhana, dan dia bermula dengan surah An-Nur. Inilah yang gagal dilihat oleh sejarah. Bagaimana timbulnya ilmu optik ini bermula daripada surah An-Nur. Dan inilah value yang dikatakan tentang sains Islam yang bermula pada Al-Quran dan dikembangkan di Barat, dipisahkan daripada sumber asalnya dan disekularkan. Dan sekarang optik ini tidak ada kena-mengena dengan Al-Quran sama sekali. Dan dia adalah teknologi Barat yang tulen dan dipisahkan daripada pencipta asalnya, daripada umat Islam yang cuba mengkaji hakikat cahaya daripada konteks Al-Quran. Dan inilah antara sejarah. Alam semesta yang cukup agung ini diambil gambarnya dengan alat optik yang bermula daripada surah An-Nur dan berakhir dengan keindahan Allah, ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil anhar la tadullu al-albab alladzi nasunallaha kama wa qad wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa ta'ala. Dan itulah terakhir pengajian seorang saintis muslim, ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa ta'ala. Sekiranya kita tidak berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa ta'ala, maka ilmu itu batal. Saya isytiharkan di sini, sistem pengajian kita batal
dalam konteks pengajian sains yang tidak pernah sampai kepada penciptanya. Dan alangkah malangnya seorang pensyarah, seorang pelajar yang menghabiskan usianya 30 tahun tetapi tidak berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Bahkan mereka nafikan adanya sains Islam dan mereka sesat dalam sesat dengan barat, dan mereka mengatakan sains barat dan Islam tak pernah berbeza, sains hanya satu, dan inilah ajaran sesat yang sedang berkembang dalam dunia akademik kita hari ini. Dan itulah tuan-tuan, kita lihat alam tara annallaha yasjudu ma fis samawati wasyamsul qamar wan nujum wal jibal was sajid wad dawab wa kasrun minas wa kasrun haqal azab wa man yuhdilillahu fama lahu min mukrim innallaha bima yasha. Seluruh alam semesta sedang bersujud pada Allah. Kita melihat alam yang begitu agung, mereka sedang bersujud. Sedangkan barat mengatakan itu adalah law of nature. Sedangkan Allah mengatakan sujud, semuanya sedang bersujud padanya, dan seluruh alam semesta sedang patuh kepada sunnatullah. Berbeza umat Islam dengan umat yang bukan Islam. Kita melihat ini semua berjalan dengan sunnatullah, tapi mereka mengatakan law of nature. Betapa sesatnya mereka. Dan tuan-tuan, mari kita kembali. Mesti berakhir sains Islam dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka zabanna. Sekiranya tidak berakhir itu, kita kena semak kembali. Apakah tujuan kita belajar sains? Apakah untuk teknologi semata ataupun untuk kita kenali siapakah pencipta alam semesta ini? Dan inilah sebagai manusia yang patuh sujud kepada Allah, demikianlah alam semesta sujud pada Tuhan yang sama. Kita hanyalah sujud kepada Tuhan yang satu. Itulah maksud daripada sains Islam, dan solah itulah yang agama. Dialah sebagai miraj mu'min ila rabbil ardi samawat wa hiya rukun al-wahid al-mutakarrar min arkan Islam alladhi la yastubihal innahu usul ibadat wa aslul qurbat mubaddat at-ta'an ila akhirih. Dan solat ialah segala-galanya. Dan alam semesta pun bersolat dalam bentuk mereka bersujud. Dan umat Islam pun bersujud, menunjukkan bahawa kita adalah makhluk yang sama. Alam semesta adalah makhluk yang sama, tetapi sayang kita lihat barat. Mereka mengkaji tetapi mereka pisahkan dengan agama. Akhirnya mereka menafikan ketuhanan apabila mereka dapat mengkaji tentang alam semesta. Dan Allah mengisytiharkan auzubillahi minasyaitonir rajim awalam yalladzina kafaru annas samaa wal arda kanata ratqan fafatahuma wajadna min kulli syai'in hayyin afal yu'minun. Apakah orang kafir itu dah melihat bahawa langit dan bumi asalnya satu, lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan setiap hidup daripada air. Dan Allah mengatakan afala yu'minun, kenapa mereka melihat langit dan bumi tetapi mereka tidak beriman? Sedangkan umat Islam Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar, sedangkan mereka mengkaji langit dan bumi tetapi mereka tidak beriman, dan mereka melihat keagungan ilahi tetapi mereka gagal memahami tentang keagungan ilahi. Mereka ada telinga tapi tidak mendengar, ada mata tidak melihat, tetapi akhirnya mereka mengatakan alam semesta tidak bertuhan. Mereka lah golongan etis. Mereka namanya Penzias Samuelson, tokoh etis yang paling popular, dan kerana dia etislah dengan pencapaiannya dia telah diberikan Nobel Prize. Nobel Prize hanya diberikan untuk orang yang menafikan ketuhanan. Dan tuan-tuan, atas kurang-kurangnya tidak menyatakan ketuhanan dalam tulisan mereka. Dan inilah orang yang bukan Islam yang menjadi mukjizat kepada kita hari ini, sebab Allah mengatakan orang kafir kenapa tidak melihat langit dan bumi? Mereka lah yang melihat bumi. Yang melihat langit dan bumi ialah Hubble. Yang melihat ialah Penzias Samuelson. Tetapi mereka semuanya afala yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Dan kita lihat Roger Penrose, kita lihat juga menafikan tentang ketuhanan, dan dia mengkaji bagaimanakah alam semesta ini wujud, tetapi akhirnya dia mengatakan Tuhan tidak wujud. Alangkah malang mereka dapat melihat keagungan ciptaan Allah tetapi mereka telah tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka membuatkan model The Big Bang tetapi sayang tidak dapat memberikan mereka sebarang keimanan, dan akhirnya mereka katakan there is no God. Inilah matlamat akhir, inilah ajaran sesat yang mendominasi dunia hari ini. Dunia inilah sedang dibawa ke seluruh dunia, termasuk negara kita. Walaupun pensyarahnya seorang beriman, tetapi bila dia belajar fizik, sains, maka paradigmnya ialah paradigm there is no God, walaupun dia adalah seorang beriman. Sebab ilmu ini tidak ditulis tentang paradigmnya. Paradigm ini tersembunyi di bawah tanah, tetapi dia melahirkan satu ilmu yang besar, yang ilmu moden hari ini didasarkan kepada there is no God. Dan itulah yang kita membezakan dengan sains Islam, yang semakin lama kita pelajari sesuatu, kita semakin takut pada Allah SWT. Dan hari ini kita lihat bagaimanakah skema yang dilakukan oleh sains Islam, yang meletakkan metafizik di atas,
Matematik di bawah, sains paling bawah, dan teknologi paling bawah. Ditukar oleh mereka, dicondongkan mereka oleh Barat, dan diterbalikkan sama sekali oleh Barat, dan Tuhan sudah hilang sama sekali, dan berakhir dengan teknologi. Dan hari ini setiap universiti dunia, dan mereka menjadikan teknologi sebagai matlamat akhir mereka, sedangkan Universiti Islam yang asal bermula dan berakhir dengan ketuhanan berbeza sama sekali. Mereka telah tukarkan, dibalikkan secara 100% daripada yang asal, dan mereka hidup dalam dunia ini, dan sekarang seluruh universiti di Malaysia mengikuti acuan yang terbalik ini, dan kita menghasilkan pelajar yang songsang. Inilah sebabnya kita telah menghasilkan graduan yang sudah tidak sepadu lagi. Bila kita bagi amanah untuk menjaga bank, mereka korup dalam tugas mereka, sebab mereka ialah masyarakat yang dibina di bawah acuan yang palsu, acuan yang terbalik sama sekali, dan inilah acuan yang bercanggah dengan sains Islam, sedangkan mereka mengatakan sains salah sama. Betapa butanya mereka tidak melihat epistemologi yang sebenarnya bagaimanakah ilmu ini diasaskan. Dia ada paradigm, dia ada value, dia ada roh di dalam kajian ataupun dalam epistemologi tersebut. Dan kita menghasilkan pelajar yang sangat-sangat malang, pelajar yang berjalan kaki ke atas, kepala ke bawah. Dan inilah masalah besar yang kita tidak dapat selesaikan dalam sistem pendidikan kita. Saya minta maaf kepada para pendidik sekalian. Apakah saya salah? Tunjukkan saya salah dalam kata saya. Dan mari kita sama-sama betulkan. Apabila kita tahu kita ada penyakit, kita ada masalah yang besar, mari kita baiki dan bermulalah kita membina satu kurikulum yang baru. Sebab sekarang mereka mengatakan kita mempunyai kurikulum yang terbaik dunia, dan apabila orang yang sakit mengatakan dia sihat, maka seluruh petunjuk sudah hilang sama sekali. Sebab orang jahil menyangka mereka berilmu, maka kita panggil jahil murakab. Dan tuan-tuan, kita kenal kita sakit sekarang, dan sekarang kita cari ubat. Bagaimanakah untuk menyelesaikan masalah kita? Dan itulah bagaimanakah epistemologi harus kita kenal sebelum kita belajar ilmu. Sebab asas berilmu ialah kita kenal tentang falsafah epistemologi. Dan silakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita bawakan, yang doktor bawakan, yang saya dan doktor sama-sama pertahankan, yang dibawa kepada surau, masjid, universiti dan sebagainya, suatu benda yang bercanggah daripada orang lain. Sebab itu bila doktor dikecam suatu masa dahulu, saya ingat saya pertahankan dalam Facebook, yang menulisnya ialah seorang Islam, tetapi berfikiran liberal, bertudung pun tidak, mengecam perkara ini, dan itu bukan pertama kali. Saya sendiri berhadapan dengan benda yang sama. Dan bagi pendengar yang mendengar wacana kita pada hari ini, yang mungkin baru mendengar tentang Dr. Mak Rofah Ismail, biarlah saya perkenalkan sedikit dengan Dr. Mak Rofah. Tuan-tuan mungkin mendengar dia baca ayat Al-Quran, baca teks Arab dan sebagainya. Sebenarnya doktor adalah matan pensyarah di UPM dalam bidang matematik. Sebab itu bila doktor bercakap tentang matematik dan sebagainya, doktor ada autoriti. Kalau saya tak ada autoriti. Tapi sanad saya kepada doktor atau pada penulis lain. Jadi saya ada sanad. Saya tidak ada autoriti. Jadi apabila doktor bercakap dalam bab ini, berarti ada benda yang perlu disampaikan. Sebab berapa orang ahli matematik di Malaysia atau di dunia sebenarnya yang boleh bahasa Arab. Dan berapa orang ahli bahasa Arab, ahli syariah yang boleh matematik dan sains. Saya ingat terlalu sukar untuk kita temui, dan kita ada di sini seorang Dr. Mak Rofah, dan saya mengikuti Dr. Mak Rofah cukup lama. Saya ingat dah 8 tahun rasanya, kalau tak salah saya. Kita pergi ke mata tempat. Dan tuan-tuan dan puan-puan dan juga pelajar, ini juga menjawab kenapa dalam banyak ayat Quran yang kita belajar dengan saya sebelum ini, kefahaman Quran, tauhid saintifik, Allah menyebutkan kepada orang kafir, bukan kepada orang Islam. Apakah mereka tidak kenal? Afalam yarau? Apakah mereka tidak melihat? Kerana rupanya hari ini yang melihat sains ini, alam ini adalah orang kafir, tetapi mereka tidak beriman. Malah ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat saintifik yang ada dalam Al-Quran, jumlahnya adalah lebih banyak daripada ayat tentang solat sendiri. Jadi saya bila datang pada ayat begini doktor, sampai tahap saya nak bertanya, bagaimana kalau ustaz-ustaz pada pasal Al-Azhar yang menolak sains Islam ini mentafsirkan ayat-ayat kauniyah ini? Saya tak boleh gambarkan bagaimana. Kan? Tentang penciptaan alam, tentang surah Al-Mulk, tentang surah Al-Insan, tentang penciptaan manusia dan sebagainya. Bagaimana mereka nak tafsirkan perkara ini? Saya rasa menjadi sangat janggal dan cacat tafsiran tersebut kalau mereka tak mahu terima sains dan Islam itu mesti dicantumkan. Jadi perbahasan ini kita lanjutkan lagi doktor kepada bahagian yang berikutnya. Silakan doktor, tambahannya. Ya. Okey, terima kasih. Kita lihat. Seterusnya kita bicarakan tentang bagaimanakah
kita melihat ilmu yang satu dipakai dalam ilmu matematik. Dan ini ialah bagaimana permulaan ilmu probability. Ilmu ini dipanggil ilmu kombinatorik dan permutasi dalam matematik. Dia bermula dengan oleh Khalil bin Ahmad, seorang tokoh bahasa. Dia mengkaji Al-Quran dan dia cuba keluarkan tentang saraf, bagaimanakah kemungkinan-kemungkinan ayat Al-Quran itu disusun, kemungkinan-kemungkinan bagaimanakah ditukar perkataan-perkataannya, bukan untuk mengubah Quran, tetapi bagaimanakah variasi Al-Quran, keindahan Al-Quran itu, dan dikumpulkan bagaimanakah fa'al dan sebenarnya fa'alu dan sebagainya. Dia lihat kemungkinan-kemungkinan bagaimanakah kata disusun. Bahasa Arab ada 26 huruf barangkali, dan yang utamanya adalah fa'il sulasi, iaitu fa'ala. Berapakah perkataan yang mungkin disusun dalam perkataan fa'ala berdasarkan 26 huruf? Dan kita ambil perhatian bahawa di antara huruf tersebut ada huruf ilat, huruf yang tidak vowel, dan dia ada peranan tersendiri dalam pembentukan huruf. Sekiranya dia berada dalam huruf fa'ala, apakah implikasinya? Ini dikaji oleh tokoh yang bernama Khalil bin Ahmad dengan muridnya Sibawih. Dan ilmu tentang probability diasaskan oleh umat Islam. Dan ilmu ini ialah kalau kita ada 26 huruf, kalau kita susun 3 huruf, apakah caranya untuk kita dapat menyusun, berapakah maksimum susunannya? Ini diteruskan oleh Ibn Banat Al-Marrakesh, orang Maroko. Dan dia memberikan rumus NPR equal N factorial over N minus R factorial. Tuan-tuan yang tidak begitu fasih dengan matematik, jangan risau. Sebab saya hanya nak menunjukkan bahawa inilah peranan umat Islam yang sekarang dibawa ke barat dan mereka mengaku ini rumus mereka. Mereka kata ini rumus Pascal, sedangkan Pascal lahir 400 tahun kemudian. Dan combinatory NCR yang diajar di seluruh sekolah di dunia. Dunia mengajar tentang NCR, N factorial over NR, N minus R. Dan ini ialah hasil daripada kajian Al-Quran yang dikaitkan dengan balaghah, dengan nahu dan dengan sorah sebagainya, dimulakan oleh Islam bernama Khalil bin Ahmad. Syekh Khalil bin Ahmad dibantu oleh Sibawih muridnya dan disambung oleh Al-Marrakesh ataupun Ibn Banat Al-Marrakesh, dan dialah yang mengembangkan ilmu yang kita panggil ilmu kombinatorik sekarang. Sekarang kombinatorik digunakan di dalam teknologi dan kita ingat dia datang daripada Al-Quran lagi. Bermulanya ilmu ini daripada melihat huruf-huruf dalam Al-Quran. Dan bukan ini saja, tetapi banyak lagi kajian-kajian dilakukan, kemungkinan-kemungkinan untuk menyusun huruf dalam PL yang ada 4 huruf. Bagaimanakah susunan dan kemungkinan, dan bahasa Arab ialah bahasa yang paling kaya. Oleh sebab itu mereka teruskan lagi dengan rumus-rumus untuk mencari hubungan di antara hubungan tersebut, dan umpamanya NM kombinatorik sama dengan M-1 plus M-1 M, dan ini dikaji di peringkat universiti. Dia berasal dari Al-Quran. Bagaimana asalnya susunan huruf-huruf Al-Quran? Dan huruf Al-Quran telah tetap, tetapi bagaimanakah mereka petik dan mengkaji kembali? Bagaimanakah Allah susun? Bagaimana terbitnya perkataan-perkataan Arab itu? Dia terbit daripada satu ilmu yang kita sebut sebagai ilmu kombinatorik. Sekarang kombinatorik yang merupakan suatu ilmu peringkat tinggi yang digunakan dalam bidang matematik. Tuan-tuan, ini dikaji oleh Abu Bakar Al-Karaji, dan dia melihat bagaimana pengembangan binomial X plus Y equals 3 umpamanya, dan dia susun perkali-perkalinya. Ini dilakukan dalam kurun ke-10 dan dia susun dalam bentuk seperti ini. Disalin oleh barat dan mereka mengatakan ini Pascal triangle, yang mereka berbohong, mereka hanya salin daripada umat Islam dan mereka mengaku bahawa inilah kerja mereka, dan dibawa ke barat mereka mengatakan inilah Pascal triangle, dan cukup malang tuan-tuan. Saya ingin menceritakan tuan-tuan satu episod di China. Kenapakah China sangat baik dalam matematik? Sebab Islam memerintah China selama 700 tahun. Dan inilah kebanyakan orang China tidak mengetahuinya. Ketika zaman Mongol dipanggil dinasti Yuan, China sangat besar, meliputi sebahagian besar China yang ada sekarang, sampailah ke Mongolia, sampailah ke Tengah Asia. Itulah kerajaan Islam, Yuan, dan kerajaan inilah kerajaan Islam. Islam memerintah China, Mongolia, kawasan-kawasan tengah ini
sejak berapa ratus tahun dan dikembangkan matematik Islam. Itu sebabnya di China sangat pasih matematik. Mereka lupa ini ada hubungan Islam. Dan ketika Ibn Battuta sampai ke China, dia sampai ke Peking dan dia dapati bahawa di Peking melaksanakan hukum hudud Islam. Mereka yang mencuri dia potong tangan. Mereka yang berzina direjam. Mereka yang telah berkahwin. Dan ini dilaksanakan oleh qadi-qadi yang bertauliah. Dan bahasa yang resmi di China ketika itulah bahasa Arab. Kenapa tidak laporkan sejarah China? Kenapa China tidak pernah laporkan bahawa zaman kerajaan Yuan ialah kerajaan Islam tulen? Dan ketika itulah Islam berkembang dengan cepat di China. Dan algebra yang disebut sebagai Xuanfa. Di China itu Xuanfa itu adalah algebra Islam. Dan sampai sekarang pun dinafikan oleh sejarah China bahawa Xuanfa itulah ilmu Islam. Sedangkan kalau kita lihat istilah Xuanfa itu, maksudnya lah matematik Islam. Bagaimanakah Islam digunakan? Mereka menggunakan Xuanfa. Xuanfa itu asalnya Xuanfa. Maksudnya daripada pengiraan orang Islam. Yang diasaskan oleh Abu Zafar Al-Buzani, dikira di Iran, dibawa ke China dan digunakan untuk mengira hasil cukar. Oleh sebab itu setiap menteri hakim, setiap menteri yang berkaitan dengan pengiraan dipanggil orang Islam, dilantik orang Islam ketika setiap zaman kerajaan Yuan dan kerajaan Ming, dan hapuslah Islam ketika zaman kerajaan Manchu yang datang kemudian. Tuan-tuan, ketika itulah kita lihat Islam berkembang di China, matematik Islam berkembang di China, termasuklah kerajaan Ming. Tuan-tuan, kalau kita lihat besarnya kerajaan Islam Yuan meliputi satu Burma yang besar. Kalaulah sebagaimana Israel, mereka mengatakan Palestin adalah bumi mereka sebab mereka pernah tinggal di sana, maka dengan kata yang sama, maka China harus diserah kepada Islam sebab Islam merintah China satu masa dulu dan dia dipengaruhi, diperintah oleh orang daripada Mongol. Orang Mongol telah memeluk Islam, dia memerintah China berpusat di Mongol dan itulah kerajaan Islam yang besar satu masa dulu. Dan kalau alasan itu, maka China harus kembali kepada orang Mongol. Sebagaimana mereka dakwa bahawa Palestin harus dikembali kepada orang Yahudi sebab pernah orang Yahudi tinggal di situ, maka kita beritahu di China lah orang Mongol tinggal dan di situlah hukum Islam pernah bertahta. Islam kemuncak sampai zaman kerajaan Ming yang lebih kecil, dan di sinilah kita lihat matematik berkembang sangat hebat di China. Dan di sinilah kita lihat bagaimana peranan Islam di matematik China sehingga diberikan satu matlamat bahawa setiap pelajar mesti dapat mengira dengan pantas, dan itulah yang dilakukan oleh kerajaan Ming. Sayang kerajaan Islam Ming telah jatuh dan terkenal dengan Cheng Ho-nya yang diutus oleh Raja Yongle. Raja Yongle ialah Raja Islam yang membina Forbidden City. Forbidden City ialah sebab tempat raja sedang beribadat. Oleh sebab itu Forbidden City ialah bandar Islam. Sampai hari ini pun mereka nafikan bahawa Forbidden City itu ialah bandar Islam. Sedangkan Forbidden City itulah bandar Islam. Dibina oleh Yongle, seorang maharaja Islam yang sangat terkenal, dan mengutus Cheng Ho untuk sampaikan mesej Islam kepada Raja Melaka yang belum Islam ketika itu bernama Parameswara. Dibawa dalam sejarah Cina, Parameswara dibawa ke China dan di-Islamkan di China, maka sejarah telah terbalik sama sekali. Sejarah China mengatakan bahawa Parameswara di-Islamkan di China dan bila balik dihadiahkan dengan jubah warna hijau dan serban ditukar jadi Sultan Muhammad Shah. Tetapi sejarah Melaka sendiri mengatakan Parameswara Islam di Melaka bercanggah dengan tarikh yang ditulis oleh Cheng Ho ataupun yang dicatatkan oleh Cheng Ho. Maka kita harus melihat kembali sejarah yang dicatatkan oleh umat Islam China, dan sekarang apabila jatuhnya kerajaan Ming, maka kerajaan Manchu datang dan menyembelih sebahagian besar kepada umat Islam, maka hapuslah Islam di China sampai hari ini. Bagaimana menderitanya penduduk Ming apabila kerajaan Manchu yang datang daripada Manchuria menguasai China, dan kita lihat sejarah China. Tuan-tuan, kalau kita nak kenal dalam sejarah China, yang ada sanggup di atas itulah orang Islam yang hidup dalam zaman sekarang Ming. Kerajaan Manchu ialah kerajaan yang ada toncang di belakang. Dan kita lihat dalam filem mereka, kebanyakannya ada toncang, ada sanggup di atas, menunjukkan dia adalah daripada kerajaan Islam Ming. Dan sejarah tidak pernah disebut bahawa China diperintah oleh Islam selama 700 tahun, sama seperti Spanyol dicipta, diasaskan ataupun diperintah oleh Islam selama 700 tahun. Dan China moden sebelah kanan ialah sejarah yang ditulis oleh Needham yang telah memasukkan sejarah China. Joseph Needham telah diupah oleh mereka untuk menulis sejarah China dan menghapuskan seluruh peranan umat Islam di China selama 700 tahun. Ketika zaman Yuan,
ketika zaman Ming, semuanya dihapuskan oleh Joseph Needham, dan Joseph Needham sekarang menulis sejarah Cina, dan orang Cina sendiri merujuk tulisan Needham, dan mereka semua ditipu apabila kita membaca sejarah yang memadamkan peranan Islam di Cina. Dan ini tengah malam termasuklah Pascal Triangle yang saya maksudkan tadi. Pascal Triangle disalin balik oleh ahli matematik Cina, termasuklah Zushi, yang kemudiannya ada sebahagian daripada khazanah matematik Islam yang kemudian dipindah ke barat, dinamakan Pascal Triangle, pembohongan yang paling besar dalam sejarah matematik. Dan setiap guru matematik di Malaysia mengatakan dimanggil inilah Pascal Triangle yang diasaskan kepada seorang yang bernama Blaise Pascal daripada Perancis pada tahun yang 1817, dan bercanggah dengan sejarah agung umat Islam di Baghdad, di China, di Rusia. Dan inilah sejarah yang cukup malang, sebab sejarah matematik kebanyakan palsu. Sejarah matematik kebanyakan palsu sebab sengaja dipalsukan di China dan dipalsukan di barat. Dan umat Islam hampir tidak ada sumbangan dalam matematik kecuali algebra yang di atas, yang disebut sekali-sekala dalam sejarah matematik, dan cukup malang. Tuan-tuan, saya nak ingat sambung sedikit lagi. Dalam probability A dengan syarat B, A instansi B ialah ilmu mantik. Bagaimanakah set ini adalah ilmu mantik yang asal kemudiannya dikembang di barat oleh Bertrand Russell menggunakan asas mantik Islam, dan dia mengasaskan satu pahaman logicism yang mengambil asas mantik Islam untuk diperkenalkan di barat, dan mereka tidak pernah menyatakan sebuah asal mereka dan tujuan probability pada ketika umat Islam berbeza dengan apa yang ada sekarang. Kalau kita melihat probability untuk menyusun asid amino yang ada dalam DNA manusia, maka komputer menghasilkan kosong probability-nya. Untuk menyusun DNA manusia secara rambang, probability-nya lah kosong, bermaksud tidak mungkin manusia tercipta tanpa diciptakan Allah SWT. Ini maksud ilmu probability. Ilmu matematik ialah untuk melihat keagungan ilahi sekali lagi. Tetapi sayang barat menggunakan ilmu probability untuk berjudi. Tengok tuan-tuan, mereka mengatakan sama di antara matematik Islam dengan matematik barat. Matematik Islam menggunakan untuk mengkaji Al-Quran, matematik barat digunakan untuk berjudi. Pascal, Bernoulli menggunakan matematik untuk berjudi. Bagaimanakah untuk mengalahkan lawan dengan judi? Dan tuan-tuan, kalau main dadu, tak mungkin orang berjudi boleh menang. Tuan-tuan, tidak mungkin tai judi akan menang dan tai judi akan kalah sentiasa, sebab probability untuk menang hanyalah 1/6. Kalau main sekali 1/6, kalau main 2 kali 1/6 kuasa 2, maksudnya 1/36. Maksudnya tai judi tidak mungkin kaya, tidak mungkin. Yang kaya lah token judi. Itulah yang harus kita belajar daripada probability. Dan tuan-tuan, hari ini matematik yang asalnya penuh dengan tema Al-Quran telah bertukar menjadi matematik tanpa sebarang nilai. Dan inilah yang diajar kepada seluruh universiti di Malaysia, yang dibawa daripada matematik yang diasaskan oleh Bertrand Russell, oleh Pino, oleh Hilbert, oleh Turing, oleh Gödel, dan dia adalah matematik yang mati kaku, tidak ada sebarang roh. Dan inilah kesalahan tulis kita. Bagaimanakah kita mengambil barat dan kita tidak pernah menyemak kembali untuk memberikan roh kembali kepada matematik yang diciptakan oleh Malaysia, dan mereka menjadikan matematiklah it's a game. Hanyalah sebagai satu kegiatan mental yang tak ada hubungan dengan Al-Quran, tak ada hubungan dengan ketuhanan. Dan inilah matematik yang sudah dibina di Malaysia, di seluruh dunia, menggunakan matematik yang tanpa ada sebarang nilai. Matematik adalah just a matter of symbol, symbolism, theorem, proof, dan bukti. Habis cerita. Dan inilah matematik yang dipelajari, dan kebanyakan ahli matematik dunia hari ini etis. Sedangkan matlamat matematik yang asas ialah untuk mengenal Tuhan, untuk melaksanakan syariat Allah, tetapi terbalik sama sekali apabila terbalikkan epistemologi tadi menjadi etis yang tanpa ada pengiktirafan Tuhan sama sekali. Inilah kebanyakan matematik dunia, dan inilah kurikulum yang sama digunakan Amerika, digunakan di UPM, kurikulum yang sama digunakan di kurikulum yang sama digunakan UIA, Universiti Islam Isteri pun menggunakan kurikulum yang sama seperti yang dibina di Amerika. Dan tuan-tuan, kita telah membina satu dimensi yang terbalik sama sekali. Tuan-tuan barangkali tidak seronok mendengar perkataan saya, tetapi itulah yang saya lalui. Bagaimanakah kita harus menyemak kembali 100% silabus kita, dan inilah yang menjadi cabaran kepada setiap pendidik, sebab kita hanya lihat bahawa
paradigm kita telah terbalik dan kita harus adakan anjakan paradigm. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang, kalau diizinkan Allah, kita akan sentuh tentang anjakan paradigm. Dan itulah timbulnya satu tokoh yang membawa dasar etis tulen yang disebut lateral thinking. Subhanallah. Ini dibawa oleh seorang etis yang ingin menghancurkan agama seluruhnya, namanya Edward de Bono. Dan dia mengatakan lateral thinking yang menyalahkan sunatullah. Lateral thinking ialah thinking outside the box. Umat Islam mesti kita berfikir within the frame of syariah. Kita tidak boleh melampaui, kita tidak boleh lakukan perkelunan, sebab perkelunan adalah salah berdasarkan undang-undang daripada syariat Islam. Maka umat Islam harus berfikir within the box. Tetapi di Bono mengajak kita supaya berfikir di luar kotak, menentang syariat Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Di Bono, tuan-tuan, ialah mengajak supaya kita meninggalkan agama. Tetapi sayang, bagaimanakah dibawa masuk dalam sistem pendidikan kita? Dan kita tidak melihat falsafah. Dan kita malang di Malaysia. Kita tak melihat falsafah ilmu. Dan kita mengambil setiap apa yang dicadangkan oleh Barat. Dan kita terperangkap dengan mereka. Sebab Di Bono sengaja mencipta lateral thinking untuk menghancurkan segala value yang dikaitkan dengan agama. Dan masih ada di kementerian kita barangkali yang sedang mempromosikan lateral thinking dengan dasar, dengan alasan bahawa lateral thinking untuk teknologi, bohong dia sebenarnya untuk membawa manusia ke arah kesesatan tanpa ketahanan. Dan itulah yang sedang dilakukan dalam fizik sekarang. Higgs boson umpamanya, mereka ingin mencari bagaimanakah unsur pertama terbentuk. Mereka menolak ketahanan sama sekali, sebab umat Islam Allah yang ciptakan segala-galanya. Oleh sebab itu mereka cuba mencari bagaimanakah unsur pertama tercipta. Dan mereka membina satu mesin yang sangat panjang, menggunakan lita yang sangat banyak, dan berakhir inilah sebahagian daripada mesin mereka, dan mereka dapat hasilnya. Dan mereka mencari God particle. Mereka mengatakan bahawa bagaimanakah unsur pertama yang dapat ciptakan oleh alam semesta tanpa ada pertuhan, dan mereka melakukan God particle. Mereka sebenarnya mereka ingin menunjukkan bahawa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, dan mereka sebut God particle, dan mereka lah yang sebenarnya menjadi Tuhan dalam konteks ini. Mereka ingin mengetahui bagaimanakah unsur pertama tercipta. Akhirnya mereka sebut God gaslight spaghetti. Subhanallah. Inilah kata-kata orang yang etis, orang yang menentang, orang yang syirik, orang yang tidak ada agama. Dan kita menjadikan mereka sebagai asas kepada pendidikan kita, betapa jauhnya kita daripada kebenaran yang kita sebut sebagai paradigm Islam, yang kita sebut sebagai sains Islam tadi, matematik Islam tadi, yang berjauh berbeza dengan apa yang sedang kita lakukan. Dan subhanallah, kalau kita melihat rangkaian neuron dalam otak manusia jauh lebih canggih daripada manusia, sedangkan mereka tidak akan terima kalau kita mengatakan bahawa mesin mereka ini terhasil dengan sendiri, tetapi mereka mengatakan neuron manusia terjadi by chance. Dan alangkah sesak mereka, betapa sesatnya mereka apabila mereka berakhir dengan Tuhan tidak ada, apabila mereka mengkaji tentang keagungan ciptaan Allah. Apabila lagi kita lihat kecanggihan otak yang Allah ciptakan manusia, bagaimanakah proses berfikir dan sebagainya, mereka berakhir dengan tidak ketuhanan. Alangkah malang. Dan itulah bagaimanakah paradigm terbalik menghasilkan sains yang terbalik, dan kita sekarang hidup dalam paradigm yang terbalik sama sekali. Dan itulah akibat daripada kita tidak pelajari epistemologi yang benar. Dan wallahu a'lam. Dan kita melihat bagaimana epistemologi satu ilmu itu terlalu penting, sehingga kan apa yang disampaikan itu sama ada elok ataupun terbalik, itulah hasilnya. Dan kita lihat hari ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ini adalah guru sains, guru matematik, kalau nak terasa hati dengan apa yang disampaikan, sepatutnya tidak. Sepatutnya tuan-tuan yang belajar sains dan matematik hari ini bergembira, kerana sains dan matematik rupanya mempunyai nilai agama yang tinggi. Berarti kita mendapat pahala dengan belajar sains dan matematik, tapi dengan syarat kita mesti ubah cara dia dengan kaitkan kembali dengan Allah. Itu satu bukan benda yang mudah, tapi itulah yang perlu dilakukan. Dan sungguh seperti doktor kata, sepanjang belajar matematik dan sains di sekolah menengah, sekolah kebangsaan dahulu, satu perkataan Tuhan Allah pun tidak pernah disebut, walaupun yang mengajarnya ialah guru yang beragama Islam. Kerana mereka juga mendapat ilmu yang macam tu. Jadi kita nak mengubah sesuatu yang telah berakal umri, doktor, dalam masyarakat kita, bukanlah benda yang mudah, tapi kita akan usahakan juga. Kalau perlukan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 500 tahun, dia bermula pada hari ini.
Dan kita lihat apa yang disebut tadi tentang lateral thinking, yang saya ingat pada zaman saya pun telah diperkenalkan oleh pakar motivasi dan sebagainya. Dan kesannya ialah semua orang mahu keluar daripada kotak. Dan keluar daripada kotak dianggap sebagai berfikiran kreatif. Kreatif dengan maksud melanggar syariat, melanggar adat dan sebagainya. Malah kalau pelajar-pelajar, penonton lihat filem-filem yang dihasilkan oleh Disney, oleh Hollywood dan sebagainya, majoriti tema dia ialah melanggar adat. Anak perempuan yang melanggar adat, anak muda yang melanggar adat, kebiasaan dan sebagainya. Dan bila adat itu dibawa, diterjemahkan dalam bahasa kita, ia sebenarnya melanggar agama. Hari ini literal thinking itu diterjemah dengan bahasa moden, doktor, dianggap sebagai hipster. Semua anak muda nak hipster hari ini. Nak popular, maka buat satu benda yang orang lain tak buat. Memalukan diri sendiri dalam YouTube dan sebagainya. Kita lihat anak muda kita buat semua itu atas dasar creativity, literal thinking dan sebagainya. Jadi doktor, sebenarnya kita dah sampai ke tahap bahawa epistemologi ini sangat penting. Cumanya untuk kita terbalikkan epistemologi yang dah terbalik tadi itu, nak pusing balik menjadi elok macam yang kita nak itu, sebenarnya sukar. Bagaimana mungkin kalau doktor kita boleh bahaskan secara mendalam, bagaimana kalau ada ustaz ataupun pengusaha sekolah-sekolah agama yang sedang mendengar hari ini, mereka nak sekolah agama mereka mengikut apa yang disebutkan oleh doktor tadi. Apa yang perlu kita buat sebenarnya? Ya, ini satu tugas yang sangat mencabar. Kita sekarang berada dalam paradigm ini. Kita lahir-lahir, kita berada dalam terbalik. Dan kita tidak rasa terbalik sebab kita sudah terbalik. Kita duduk dalam sistem yang terbalik. Dan kita tidak pernah rasa kita dalam keadaan susah. Sebab kita memang sudah berada dalam demikian. Dan untuk balikkan kepada sistem yang asal, sangat-sangat sukar. Memerlukan kekuatan politik, kekuatan jiwa, ilmu dan sebagainya. Bukan kerja individu, bukan kerja saya seorang, tetapi kerja kolektif, sebab negara dibina oleh kolektif, bukan oleh individu. Tetapi perjalanan jauh sebagaimana disebutkan oleh pengurusi tadi, bermula dengan langkah pertama. Barangkali apa yang saya cakap hari ini adalah langkah pertama. Saya telah langkahkan pertama dengan pelajaran saya, tetapi barangkali langkah telah terhenti. Kita mulakan langkah baru. Dan kalaulah langkah saya tidak disambung oleh sesiapa, maka dia terhenti lagi. Dan tugas saya adalah untuk sampaikan apa yang saya pahami, bahawa kita berada dalam dimensi yang terbalik. Kita berada dalam paradigm yang terbalik. Kita berada dalam paradigm yang sosang. Kita lihat buku teks yang kita belajar. Sama ada namanya chemistry, molekular fisik, apakah ada nama Allah bermulakan. Sedangkan Al-Ghazali tadi bermulakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, mengkaji tentang kimia, mengkaji tentang susunan atom yang Allah ciptakan. Allah ciptakan atom, tetapi dalam chemistry mengatakan atom tidak dimulih, dimusnah dan ciptakan. Bercanggah sama sekali dengan Allah sebagai pencipta. Dalam fizik moden mereka mengatakan unsur atom tidak boleh diciptakan atau dimusnahkan. Allah yang menciptakan segala-galanya. Atom boleh dimusnahkan dalam radioaktif sekarang. Atom boleh tersepai tanpa ada sebab yang diperhatikan kecuali dengan sebab takdir Allah SWT. Tetapi binaan yang besar tidak pernah dinyatakan siapa arkiteknya. Alangkah malangnya. Sepatutnya sebelum kita mengkaji lebih dalam sebuah bangunan yang cantik, kita perlu mengiktiraf, dikaji di arkiteknya dibina oleh syarikat mana. Siapakah arkitek yang sebenarnya? Tetapi kita puji tentang bangunan, tetapi kita gagal untuk kenal tentang arkiteknya. Alangkah malangnya. Dalam fizik kita belajar tentang gerakan, tentang mekanik dan dinamik dan sebagainya. Dalam kimia kita lihat tentang unsur dan sebagainya. Dalam matematik kita lihat tentang pengiraan dan sebagainya, pemikiran. Dalam biologi kita mengkaji tentang hayat yang Allah ciptakan. Dalam kuantum fizik mekanik adalah ilmu yang memang untuk orang etis. Walaupun orangnya serban besar pakai yang dia Islam, tetapi apabila dia berkuantum, dia telah lari daripada sunatullah. Maafkan saya. Dan bagaimanakah paradigm dibina? Kalau ada masa yang besar kita lihat bagaimanakah paradigm kuantum dibina berdasarkan oleh Marxism, dan kita lihat formalism yang membentukkan kuantum mekanik yang dihasilkan oleh saintis-saintis yang berasal daripada Venus Circle, yang berasal untuk menjadikan ketuhanan tidak ada sama sekali dalam sains kajian mereka. Maka kuantum fizik, kuantum mekanik diasaskan oleh Hilbert Space
dan dikajilah Hilbert Space, dan Hilbert ialah tokoh etis yang paling menentang sebarang sistem nilai ataupun agama di barat. Tuan-tuan, akhirnya pelajar kita menerima ijazah. Alhamdulillah. Dan maka berakhirlah ilmu mereka. Sedangkan dalam epistemologi Islam, kita tidak pernah lahir. Kita sampai daripada kita lahir sampai daripada minal lahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, ialah jarak selang masa kita pembelajaran sepanjang hayat. Tetapi dalam sistem kita, apabila kita dapat ijazah, maka berhentilah belajar. Dan kita bergembira dan kita telah putus berilmu. Alangkah malang dalam sistem mereka barat. Kita menghasilkan pelajar sebagaimana robot. Universiti sebagai kilang, pelajar sebagai robot, pensyarah sebagai pekerja kilang, dan kita ada SO. Confirm universiti ada SO, sebab universiti perlu ada SO, maka kilang perlu ada SO, maka universiti bertindak sebagai kilang. Sedangkan tuan-tuan, di universiti, pelajar menelan pensyarah, dan ini bercanggah sama sekali dalam konteks Islam. Bagaimanakah seorang pelajar harus menghormati pensyarahnya, gurunya, dan di universiti sekarang, pelajar menilai pensyarahnya, dan kita telah mengeluarkan satu sistem pengajian pelajar sebagai robot, universiti sebagai kilang, dan pensyarah sebagai pekerja kilang. Maaf saya sekali lagi. Dari 10 saya susun, dan hari ini saya bawa yang pahit. Tuan-tuan ingat sistem kita sistem yang manis. Kita selalu disidangkan dengan hidang yang manis, dan akibatnya kecil manis. Hari ini adalah obat dia yang sangat pahit. Obat yang saya bawa hari ini adalah obat yang sangat pahit. Kita diperkenalkan ISO, asalnya ISO ialah untuk menyekat barangan yang tidak dikenaki oleh mereka di barat. Mereka perkenalkan ISO, dan dengan ISO ini mereka boleh sekat kelapa sawit kita. ISO ialah bagaimanakah helah mereka untuk menyekat barangan yang mereka tidak sukai, dan mereka mengatakan ISO ialah tentang standard, tentang bagaimanakah suatu kualiti yang harus kita capai. Sebenarnya falsafahnya ialah untuk menyekat barangan yang mereka tidak kendaki di barat. Apabila kita ingin ekspor kelapa sawit, mereka mengatakan kelapa sawit kita tidak ada SO sebab kelapa sawit kita banyak kolesterol. Kita kata tidak ada kolesterol, mereka katakan kita tebang hutan, kita kata kita tanam balik, dan akhirnya kita tak dapat SO. Apabila kita melihat look west, maka kelapa sawit anda baik. Apabila kita bersama dengan mereka, maka ISO ialah untuk menyekat barangan, termasuklah sebenarnya semua komoditi. Maka mereka menggunakan ISO sebagai alasan. Sebenarnya ISO ialah untuk menyekat kita, dan kita tidak pernah belajar tentang falsafah, dan kita hanya belajar tentang saintifik, dan kita tidak pernah selam kepada falsafah paradigm, dan juga kepada bagaimanakah perjalanan mereka lakukan. Dan sekarang cukup malam, barat mengakui sistem pendidikan mereka gagal. Tuan-tuan baca Excellent Without Rasul. Sistem barat gagal melahirkan manusia. Intelektual yang dilahirkan di barat tidak ada jiwa, tidak ada roh. Sebab mereka memang telah matikan roh. Dan ruangan ilahiyah tadi, metafizik, telah dipadamkan. Maka mereka telah melahirkan pelajar sebagai robot tanpa roh. Dan sekarang mereka menyesal. Pendidik mereka mengatakan kita harus kembali kepada sistem yang lain. Sebab sistem yang kita bina sekarang menghancurkan negara Amerika. Sebab Amerika hanya bina teknologi, tetapi dia tidak bina manusia. Akhirnya manusia yang akan meruntuhkan tamadun yang mereka bina. Sebab mereka tidak ada nilai, tidak ada roh dan jiwa. Dan mereka ciptakan teknologi untuk membunuh sesama manusia. Dan itulah negara yang sangat malang. Amerika membina teknologi, tetapi mereka tidak membina manusia. Malaysia kalau ingin berjaya, maka kita harus bina manusia. Manusia membina teknologi, maka teknologi yang aman dilakukan oleh manusia yang beriman. Itulah matlamat kita berbeza. Dan pensyarah mereka mengakui bahawa mereka selama 60 tahun, 100 tahun di barat telah gagal. Sekarang mereka mengakui the end of Europe, the end of Amerika, sebab Europe dan mereka hanyalah membina teknologi, tetapi manusianya telah kahwin sama sejenis yang jantan kahwin jantan, lembu pun tak kahwin jantan sama jantan, dan barat terus berjatuh daripada lembu. Apabila mereka tidak membina manusia, mereka membina pembangunan semata-mata pembangunan teknologi tanpa ada roh, maka mereka akan rosak. Mereka tulis banyak buku umpamanya The Soul of Education, The Lost Soul of Higher Education. Semuanya mereka isytiharkan gagal. Tetapi yang sedar ini sebahagian pensyarah di barat, tapi sebahagian besar lagi menjadikan teknologi sebagai asas, dan kita hanyalah
untuk memenuhi tenaga pekerja universiti hanyalah sebagai teknik, sebagai vocational, dan alangkah malang sedangkan universiti ialah untuk ilmu, belajar ilmu kerana cinta bukan kerana kerjayanya. Tetapi di Malaysia kita belajar kerana kerjaya, maka kita tidak berjaya, kita tidak belajar kerana kita cinta ke ilmu, dan kita ilmu lah sebagai panduan kita untuk mencapai dunia yang hakiki akhirat nanti. Dan cukup malang, inilah yang kita hidup. Kita sekarang berada dalam dimensi yang terbalik, dalam paradigma yang terbalik. Dan kalau tak ingat kuliah saya ini, tuan-tuan ingat satu saja, yakni Rajah ini. Kalaulah apa yang saya sebutkan semalam dan 2-3 hari lepas, minggu lepas dan sebelumnya, tidak dapat diingat, hanya ingatlah bahawa kita hidup dalam dimensi yang terbalik seperti ini. Matlamat kita hanyalah teologi dan kita tidak pernah bina manusia, dan itulah sebabnya kita harus perbetulkan sebagaimana yang ditanyakan oleh fungsi tadi, bagaimanakah kita ingin membetulkan raja ini, dan dialah satu percubaan, satu usaha yang sangat-sangat berat untuk kita kembali kepada yang asal. Kita nak balikkan manusia daripada bertemakan dunia kepada bertemakan akhirat, itu satu perkara yang sukar. Dan Allah yang memberi petunjuk. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita untuk melihat bahawa di manakah kita berada dan apakah matlamat kita. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa ini, mari kita sama-sama untuk melihat keagungan. Dan tuan-tuan, matlamat akhir, keindahan Islam, keindahan dalam epistemologi falsafah Islam ialah akhlak yang indah. Akhlak berada dalam kotak yang paling atas. Dalam kotak yang paling atas yang terkandung dalam metafizik, ilahiyah, maka di situlah akhlak. Dan Rasulullah dianggap sebagai manusia yang paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dikau wahai Muhammad, la taukid, sungguh-sungguh bahawa engkau di atas akhlak yang cukup agung. Dan subhanallah, matlamat utusan Rasul-Rasul ialah untuk menyelesaikan masalah akhlak. Dan iman, takwa berakhir dengan akhlak yang mulia. Dan inilah yang digambarkan dengan dalam hadis Rasulullah, asqal syaifil mizan al-hulqul hasan. Dan yang paling berat dan timbangan Allah ialah akhlak yang baik. Di akhirat nanti, wetih kepada timbangan diberikan kepada akhlak yang mulia, dan itulah matlamat agama, sebab Rasulullah pun diutuskan diutamkan makarimal haq. Saya hanyalah innama bu'istu li'tamma makarimal haq. Saya hanya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan tuan-tuan, inilah martabat ihsan yang kita masukkan. Akhlak berada dalam ihsan. Dalam set yang paling besar ialah Islam, dan dalam lebih spesifik ialah iman. Di dalam iman adalah ihsan. Ihsan inilah terkandungnya metafizik tadi, terkandungnya keindahan segala ilmu tadi, dan inilah juga yang kita sebut sebagai akhlak berada dalam dimensi yang paling dalam, iaitu dalam dimensi ihsan dalam konteks kita umat Islam. Dan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah bahawa saya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan subhanallah. Dan kata syair, tuan-tuan, saya ingin bersyair sedikit. Innamal umam al-akhlaq ma baqiyat. Dan umat itu hanyalah bergantung kepada saki-baki akhlak yang ada. Fa'inhun az-zahabat akhlaqhum zahabu. Sekiranya akhlak mereka hilang, maka mereka pun hilanglah jati diri. Dan ini sangat sesuai dengan pantun kita. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi bangsa binasa. Hari ini tuan-tuan, kita kehilangan budi. Kita kehilangan budi. Orang Melayu ada budi, Islam ada akhlak. Budi dan akhlak berpadu, maka membentuk satu insan yang sangat indah. Dan Islam datang ke alam Melayu. Bangsa Melayu sudah ada budi, Islam membawa iman, ihsan dan akhlak. Dan inilah yang sangat match antara orang Melayu dengan Islam, dan tidak ada satu bangsa dunia yang satu bangsa, satu agama kecuali Melayu. Tuan-tuan, kita ingin bina satu pelajar kita yang bersifat maskulin, yang di dalamnya emas, di luarnya emas, tetapi yang kita bina ialah emas celup yang harga hanyalah RM20. Dan tuan-tuan, maskulin inilah akhlak, dan emas celup ialah disiplin. Sebab disiplin hanyalah berlaku sekiranya ada penguasa. Seorang guru yang berdisiplin tidak merokok di sekolah, tapi merokok di rumah. Guru yang berakhlak tidak merokok di rumah, tidak merokok di sekolah, sebab dia yang menjaga dirinya. Tetapi guru yang berdisiplin, yang penguasa, undang-undang yang menjaganya. Alangkah malang. Dan saya berharap kalau ada masa, dalam masa yang akan datang, kita akan ulas khusus perbezaan antara akhlak dan disiplin, dan juga yang setara dengannya.
Maka kita ingin bina tulen, emas tulen, yang kalau kita emas tulen, duduk di dasar bumi, orang akan gali. Dan kita dalam bentuk pelajar kita, pelajar emas tulen, jatuh ke lumpur 10 tahun. Dia masih emas, bukan emas celuk, di luarnya berkilau, tetapi di dalamnya besi yang berkarat. Itulah pelajar yang kita hasilkan dalam skema yang terbalik, dan kita harus kembali kepada skema yang benar untuk menghasilkan pelajar dalam bentuk emas tulen, akhlak yang indah, yang berteraskan kepada takwa, iman dan ihsan. Tuan-tuan, apa bezanya etika, moral dan akhlak? Dan etika dan moral ialah sesama manusia, tetapi akhlak ialah antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah yang kita nak bina, akhlak yang kita ambil masa, insyaAllah kita akan bincang sekali lagi kalau ada masa. Bagaimanakah akhlak yang harus kita jadikan sebagai matlamat ilmu, bukan teknologi semata-mata, tetapi teknologi tanpa akhlak dia membawa kehancuran kepada manusia. Dan kita boleh tanya hari ini, pelajar yang kita bina sekarang, apakah pelajar yang bersifat emas tulen atau emas celuk? Saya bagi jawapan tuan-tuan, emas celuk. Hatta pelajar yang dihasilkan dalam sistem yang dikaitkan dengan agama sekalipun, dan kita boleh lihat bahawa emas tulis sukar untuk kita jelmakan dalam dunia moden ini, dan emas celuklah yang sentiasa kita selesaikan ataupun kita hasilkan dalam sistem dunia moden hari ini. Dan mudah-mudahan sekolah-sekolah agama yang tepat, yang benar, yang menjadikan perkara ini matlamat yang akhirnya lah untuk takwa dan ihsan, mudah-mudahan mereka lah yang dapat kita harapkan untuk menghasilkan pelajar yang emas. Dan pelajar dalam konteks sekolah konvensional, sistem perdana kita, maka kita jangan berikan harapan yang tinggi untuk membina pelajar yang bersifat emas tulen, tetapi yang kita hasillah emas celuk ataupun besi yang berkarat. Tuan-tuan, kalau besi berkarat bersepah di atas bumi, tak ada siapa yang akan melihatnya. Tapi kalau emas tulen di dasar bumi, orang akan gali. Itulah nilainya, tuan-tuan. Kita lihat bagaimanakah emas celuk yang kita hasilkan dari segi episod pencegahan rasuah daripada tahun 2004, 2010, 2012 dan sekarang. Bagaimanakah nilai rasuah? Ini maksudnya kita tidak menghasilkan emas tulen. Emas tulen tidak akan lakukan rasuah. Orang yang muhsin, orang yang muslim, yang beriman, yang ihsan, tidak mungkin melakukan rasuah, sebab rasuah adalah dilaknat oleh Allah SWT. Maka yang menjaga kita akhlak, bukannya disiplin, bukannya peraturan, dan kita ingin membina pelajar yang benar-benar akhlak, sebab akhlak ini diri dia, kalbu dia menjaga diri dia. Sama ada peraturan, tidak peraturan, di tempat awam atau tempat sendirian, dia adalah sama saja. Bagi mereka berakhlak, tetapi mereka yang berdisiplin hanya berlaku di tempat yang ada undang-undang, tetapi tidak di selain tempat. Penjawab awam terlibat dengan rasuah semakin banyak, bukan saya kata, tetapi mereka yang terlibat, pengarah SPRM. Mengatakan bahawa pejabat awam, apabila ada peluang untuk mereka belot, mereka korup. Dan bukan saya kata, semakin serius ahli politik, semakin serius jawatan tinggi atau rendah, mereka ada ruang untuk melakukan perkara ini. Mereka lakukan sebab mereka hanyalah emas celuk yang di dalamnya besi berkarat. Bila terselah sedikit emas celuknya, kita lihat dia adalah besi yang tiada harga sama sekali. Dan itulah pelajar yang kita hasilkan, tuan-tuan. Saya minta maaf, negara kita pun negara emas celuk. Dalam indeks negara Asia, kita menduduki tempat 51. Dalam negara Asia, kalau kita bandingkan dengan Singapura, kita ialah emas celuk. Dan kita menghasilkan pelajar yang rasuah, pegawai yang rasuah, penguatkuasa yang rasuah. Dan ini tandanya besi berkarat yang kita hasilkan. Sebab kita mengikuti kurikulum yang terbalik, dalam paradigma yang terbalik, dalam sistem yang terbalik. Dan kita malu kepada negara-negara di Eropah, walaupun mereka etis satu masa, tetapi sekurang-kurangnya disiplin mereka, etika mereka mendahului apa yang kita bincang tentang akhlak dalam konteks kita umat Islam. Dan kita melihat negara yang terbaik dunia ialah berada di Eropah, sedangkan negara Islam sendiri yang kita harapkan iman, ihsan dan akhlak yang menjaga mereka, rupa-rupanya kita hanyalah satu harapan yang ilusi. Kita masih belum dapat menjelmakan nilai manusia, pelajar yang bersifat demikian. Dan inilah tugas yang sangat mencabar. Jangan marah saya satu unit saja saya boleh bercakap, tetapi komitmen ini harus secara kolektif
Seluruh umat harus bersatu apabila kita inginkan satu perubahan, dan bukan kerja individu, bukan kerja seorang pensyarah, bukan kerja seorang pegawai, tetapi dia mestilah satu kolektif, dan dialah kerja jemaah. Tuan-tuan, Allah melaknat siapa yang rasuah dan memberi rasuah. Lanatullah ala ar-rasyid wal murtasyid. Dan orang yang beriman tidak mungkin lakukan, tuan-tuan. Dan kita lihat besi berkarat selalu melakukan perkara ini dalam negara kita. Mereka adalah sifat besi berkarat, dan mereka hanyalah hasil produk daripada sistem pendidikan kita. Maksudnya kita gagal melahirkan emas tulen yang kita masukkan tadi. Tuan-tuan, ini kesalahan saya. Sebab saya seorang guru, saya seorang pensyarah, dan saya mengaku saya gagal melahirkan pelajar yang bersifat emas tulen. Dan tuan-tuan juga bertanggungjawab benda yang sama yang saya tanggung. Tetapi sekarang kita bercakap mencari jalan bagaimanakah untuk kita menghasilkan emas tulen yang kita masukkan tadi. Dan akhlak Islam, tuan-tuan, dia tak sama dengan etika dan moral. Dia tidak sama dengan perkara yang kita sebut disiplin. Sebab akhlak Islam ialah hablum minnas, hablum minallah. Tidak mungkin ada akhlak Islam kecuali ada iman. Tidak ada kecuali ada iman kecuali Islamnya. Dan akhlak berada dalam dimensi ihsan yang sangat tinggi. Itulah akhir-akhir kata saya apabila kita membincangkan tentang paradigma yang cukup panjang, tetapi saya hanyalah bebaskan. Dan inilah buku-buku yang saya tulis masa saya muda dulu, membincangkan perkara ini dalam beberapa buku, dan buku ini sudah tidak dapat saya offer kepada tuan-tuan sebab telah tidak dicetak lagi. Tetapi inilah sebahagian kenangan saya lakukan dalam kapasitas saya yang sangat kerdil. Saya menuliskan buku, mudah-mudahan dibaca oleh hati-hati yang hidup, dan sama-sama kita berfikir bagaimanakah kita ingin membentuk satu masyarakat yang bertakwa, berakhlak, dan yang hablum minallah, hablum minnas. Dan itulah matlamat daripada pendidikan yang murni. Dan saya percaya saya masih gagal untuk menghasilkan pelajar yang demikian. Dan saya serahkan kepada pengurusi untuk menutup majlis. Saya rasa kita tutup di sini, dan saya serah sebagai kesimpulan kepada pengurusi. Terima kasih. Dan suka cita dimaklumkan bahawa ketiga-tiga buku ini saya dah baca, dah khatam, dah ulang beberapa kali, malah diajarkan. Buku inilah yang kami gunakan di Sekolah Islam Nur Al-Azhar untuk subjek-subjek falsafah dan juga tauhid saintifik, dan ini memberikan kesempatan untuk pelajar-pelajar ini mengenali sejarah sains, matematik dan sebagainya. Sebab itulah dengan harapan saya ialah pelajar-pelajar ini belajar sains, belajar matematik seolah-olah sebagaimana mereka belajar tafsir, bahasa Arab, agama dan sebagainya. Kerana semua itu adalah satu benda yang sama yang kembali kepada Tuhan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kemuncak kajian kita pada ini, wacana kita tentang epistemologi ini ialah matlamat dalam pendidikan ke arah mana? Apakah hasil seorang pelajar itu ialah dia berjaya mendapat pekerjaan sebagaimana yang dikehendaki oleh universiti-universiti pada hari ini. Istilah mereka cukup hebat, iaitu kebolehpasaran mahasiswa. Semua universiti sekarang mengejar bagaimana mahasiswa mereka, pelajar mereka satu universiti yang saya dijemput sebagai pensyarahnya tentang kebolehpasaran mahasiswa. Saya katakan, tuan-tuan, para pelajar sekalian, tuan-tuan semua bukanlah ikan di pasar yang hendak dipasarkan. Ilmu bukan untuk dipasarkan, tetapi ilmu ialah untuk mengubah diri seseorang itu. Maka kalau ilmu yang kita belajar tak mengubah diri kita menjadi lebih baik daripada sebelum kita belajar, kita tak belajar apa-apa. Malah kalau belajar agama sekalipun, tiba-tiba nilai kita adalah sama dengan orang lain yang belajar sekolah, maka pelajar sinar sebenarnya tidak ada apa-apa bezanya. Ya, belajar agama atau tidak, hasilnya bagaimana. Sebab itu besarlah harapan kita bahawa pelajar-pelajar sekolah agama, guru-guru sekolah agama, para pembuka atau yang mengasaskan sekolah-sekolah agama melihat epistemologi ini dengan serius dan melihat ke arah mana pelajar kita nak pergi. Apakah sekadar hafal Quran dan menjadi imam, atau apakah sekadar untuk mereka ini baik akhlaknya tetapi tidak boleh mengubah diri mereka dan masyarakat mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan persoalan ini kepada tuan-tuan untuk difikirkan. Dan saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti wacana kita pada hari ini. Dan jangan lupa pada minggu hadapan kita akan teruskan lagi wacana ini pada hari Sabtu dan Ahad dengan perbincangan yang lebih luas lagi. Bagi mereka yang tak sempat menonton 3 siri wacana ini, insya-Allah saya akan masukkan
semua rakaman ini ke dalam YouTube insya-Allah malam ini ataupun esok, dan tuan-tuan boleh ikuti sekali lagi insya-Allah. Sekian dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.